Ui, Ridwan. Lama sudah nak datang Dataran Merdeka ni tau. Kenapa meriah betul ni pagi-pagi ni? Laju sangat saya mari Ui, semangat betul kau kita. ini. Cakap tahulah kita sudah lama nak lapang sini kan. Kita sampai mana ni? Itulah tu. Kejap. Memang dataran ni pagi-pagi begini kah? Ini belakang kita ni bangunan Sultan Abdul Samad. Maksudnya kita sekarang berada di Dataran Merdeka. Sekejap di sana tu ditulis tu apa? Kuala Lumpur Urban Youth 2023. Wah. Semalam saya rasa. Sampai malam ni sampai malam ni. Saya nak cari nasi dagang ada tak sini? Saya mau cari ini kawan. Takkan kita berdua je ni. Kira tak lengkap lah. Ya, kita datang Kuala Lumpur ni mestilah ada kawan Kuala Lumpur. Pelancong. Set kita orang Kuala Lumpur ni mana agak kau? Mana juga kita punya kawan Kita dapat belakang kita tu. Sabar kau, sabar. Sorry Syafiqah, sorry Ridwan. Baik alhamdulillah, baik. Orang KL semua okey. Kita busy hari ni. Sebab kita ada sambutan ulang tahun KL FM ke-50, Jubli Emas tau. Tahniah. Malam ni ada konsert Betul, KL Big Gig 2023 pukul 9 malam ni. Tapi Ridwan tu malam ni. Okey. Siang ni ada juga yang nak menyanyi kan? Ada menyanyi, ada menari, semua ada lah dekat semua sini. Nak tengok boleh nak tengok? Jom takkanlah tak boleh. Kita pergi cari kopi dulu. Mana? Sana menyanyi. Situ. Terbaik. Jom. Nak tengok. Mana? Selamat pagi Malaysia. Jika ku kasih sabar, jika kau nak main kasar, bagai gila ku menyambar, hati-hati takut nanti kau terdampar. Turn on the band mode, hey, crush 'em with a bam, 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 bam. Turn on the band mode, hey, crush 'em with a bam, 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 bam. Know that you are watching me, so I'm nervous for you to see. Been waiting for my teams, I've been out, here we are, now what you see. Never saw you as a threat, cause I'm a go with this chain hit. Got you what's in my bag, so watch your back. Berikan jawaban jika engkau rasa usaha atau semua, jangan diberikan. Gempa bakal melanda, itu tanda pertama. Kata yang lama, takkan pernah lupa. Asik aku masih sabar, jika kau nak main kasar, bagai gila ku menyambar, hati-hati takut nanti engkau menyambar. Stop it. Turn on the band mode, hey, crush 'em with a bam, 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 bam. Turn on the band mode, hey, crush 'em with a bam, 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 bam. Turn on the band mode, hey, crush 'em with a bam, 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 bam. Turn on the band mode, hey, busy everywhere bringing bam, 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 bam.
Bam, 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 bam. Zaivi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku Bam tadi ya? Ya, betul. Seorang lagi tak ada, Oi. Azwan. Ini pemandu pelancong kita ni. Ini tuan rumah. Tuan rumah Azwan kat ni. sini. Kopi tadi sedap sangat. Kopi sangat, Azwan. Azwan macam ahli kumpulan keempat. Azwan. Memang pun. Zaifi sepatutnya ada 4 orang. Seorang lagi tak sihat ke apa? Seorang lagi ada emergency. Emergency. So, di rumah tak tak ada. Okey, boleh pilih. Sahabat Syafiqah ataupun Azwan. Pilih yang mana nak jadi Keempat hari ni. Betul. Siapa lagi keempat? Saya tak lah. Saya tinggi dan besar tak boleh. Saya ada basic music lah sikit. Okey. Kita nak berkenalan dengan Zaivi terlebih dahulu. Boleh kenalkan nama daripada sini? Hi, we are Zaivi. Okey. Saya Misa. Dan saya Lilis. Saya Jana. Nak tahulah maksud Zaivi tu apa sebenarnya? Okey, Zaivi sebenarnya membawa maksud The Poison Ivy. Okey. So, kami menggunakan watak fiction Poison Ivy tu untuk menunjukkan bahawa kita adalah Wanita pun boleh jadi kuat juga. betul. Itu yang bam-bam tu. Ya, sebab tu bam. Yang pertama, Ya, betul. memang konsep memang nak bawa lagu-lagu beginilah selepas ini. Betul, setuju. Memang kena energetik selalu lah. Semua lagu ni mesti dalam planning mesti kena menyanyi dan juga menari sekali. Itu semestinya. Itu semestinya, betul. Okey, lagu ni Bam. Boleh ceritakan sikit siapakah yang menulis lagu ini dan kenapa konsep ini yang dipilih untuk menjadi single pertama Zaivi? Okey, pertamanya BAM dihasilkan daripada Psycho-G, Jackman and Skeletor. Yang penulis lirik adalah Iman serta ahli kami, Ali. Okey, konsep ini boleh kami kata kami pilih konsep ini sebab kami nak tunjuk elemen betul. tradisional serta juga modern style dan menunjukkan image muzik Malaysia actually. KL Urban Youth ni dah pun bermula semalam sebenarnya Ridwan. Semalam kita dah nampak pun Zaivi ni bam atas stage tu. Target market untuk KL Urban Youth pun memang untuk orang-orang muda. Betul. Lah. Jadi untuk KL Urban Youth ni macam mana pelibatan Zaivi? Untuk pelibatan Zaivi, Alhamdulillah, setakat semalam yang kita dah perform, semuanya best. Macam mana korang best? Best. Kami kat bawah support. Kita nampaklah orang ramai memang macam semua yang datang, yang hadir memang enjoy. Peserta-peserta yang pernah join the competition pun diorang stay. And diorang stay untuk tengok kita punya performance. And we're really glad for that to happen lah. Hari ni ada lagi tak performance? Boleh. Macam tu. Ataupun hari ni sebenarnya eksklusif untuk kita. Yes, SCM. Okey, jadi macam Mas Zaivi pula. Anda semua ni memang kawan daripada sekolah ke ataupun berjumpa dekat syarikat rakaman ke atau macam mana? Bergabung tu. Okay, so salah. Okay, sebenarnya kita adalah kita jumpa daripada audition. So, company kami, label kami iaitu Map Music telah mengadakan audition dan dari situlah kami semua akan berkumpul, bergabung, meletup. Okey, role masing-masing dalam kumpulan Zaivi ni. Okey, untuk Misa. Untuk saya sub vokalis dan saya juga sub dancer. Okey. Untuk saya adalah main dancer. Saya main vokalis. Memang dah ada background menari sebelum tertubuhnya kumpulan Zaivi. Ada. Tapi kita ambil masa juga nak menari bersama each other, nak samakan dia. Okey, dekat Malaysia ni kan, yelah dah banyaklah kumpulan-kumpulan M-pop ni kan. Jadi yang membezakan Zaivi dan juga kumpulan yang lain tu, apakah dia? Okey, apa yang membezakan kami adalah ketinggian kami. Bukan. Tapi yang betul. Itu yang pertama. Comel je. Tapi other than that is kami cuba untuk membawa lagi lagu-lagu yang macam EDM yang boleh dimixkan dengan lagu-lagu tradisional. If can in future kita akan bawa lagi that kind of elements so that insya-Allah kita boleh bawa industri muzik Malaysia ke tahap lebih tinggi lagi. Okey. Kalau orang kata Zaivi ni copycat kepada Dola. Macam mana? Tinggi dah lain dah. Tinggi dah lain. Konsep semua macam mana? Bagi kami, setiap kumpulan ada ciri-ciri yang tersendiri, keunikan tersendiri. So mungkin ketinggian kami ialah keunikan kami. Suka. So Dola pun ada keunikan yang tersendiri. Macam Suara pun boleh tahan ada orang ni.
iring dengan tarian mereka kan. Adalah nampak gaya-gaya nak masuk tu. Itulah. Memang dah boleh Tunggu. genre lain sebelum ni kan. Ya. Okey, Zaifi, untuk yang terakhir mungkin boleh ajak orang ramai untuk datang ke Dataran Merdeka hari ni, hari terakhir. Urban News 2023. Okey, untuk penonton-penonton di luar sana, marilah datang ke Dataran Merdeka sebab kita ada event daripada awal pagi, which is sekarang. Kita ada Sampai lewat malam, tengah malam. sampai malam. Malam pun kita ada konsert. KL Big Gig 2023. Betul. Saya setuju. Kita ada banyak lagi event. Kita ada B-boy, kita ada cypher lagi. And kalau korang nak tahu lagi, macam-macam lagi ada kat sini. Ya, okey. Terima Dan kasih, juga Zaifi. Zaifi juga akan ada di sini di Dataran Merdeka. Terima kasih banyak-banyak Zaifi kerana sudi mempersembahkan Bam 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 Bam. Ya, bagi-bagi ni kan. Terima kasih Okey, selepas ini kita akan bersama dengan rakan kami di booth KLFM sempena dengan ulang tahun yang ke-50. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Baiklah, sempena dengan KLFM yang ke-50 tahun ini kita bersiaran di Dataran Merdeka. Ya. Dan pastinya kalau sebelum ini seleksi pagi kita cross di Konti. Tapi kali ini kita cross juga. Tim kami, tim KLFM berada di sini juga. Dia ada kat sana, situ je. Kita bersama dengan 3 rakan kita di KLFM. Kita bersama dengan Eva, Sheila dan juga Epi. Apa yang menarik? Silakan. Syafiqah dan juga Rizwan, dan tentu saja saya Epi Syafiq, ada juga EJ dan juga Sheila Ashura. Kami dari booth KLFM di Dataran Merdeka ini, dan hari ini 5 November 2023 merupakan tarikh yang sangat istimewa lah buat kita kerana kami menyambut KLFM ulang tahun yang ke-50 tahun, dan tentu saja banyak aktiviti yang telah pun disusunkan untuk anda. Okey, untuk hari ini di Pit Stop 4, jangan lupa di Dataran Merdeka kita ada macam-macam aktiviti. Antaranya kita ada pelukis karikatur, kita ada badut performer, dan juga kita ada Iman Darwish untuk performer pagi ini sampai ke bawah petang. Dan Sheila? Okey, sebenarnya kita cerita sedikitlah, kita imbau sedikit sempena dengan ulang tahun KLFM yang ke-50 tahun. Bermula hari Jumaat yang lalu, Solidariti Palestin, kita bersama dengan anda di KL Exit Jalan Pahang. 2 beradik yang bersama dengan kita bercerita pengalaman mereka berada di bumi Palestin. Kita ada Haliza Helmi dan juga Hazwani Helmi. Dan pastinya untuk semalam 7.30 pagi kami bersama-sama penyampai radio KLFM dan juga artis Azin Azhar dan juga Nas Adila berzumba sambil kita menderma dan juga menyanyi untuk pit stop yang kedua, sementara kita menantikan kira detik untuk malam ini ulang tahun KLFM yang ke-50 tahun. Okey, dan pastinya malam ini kemuncaknya untuk KLFM 50 tahun ini kami akan adakan konsert Big Gig 2023 menampilkan ramai artis terhebat di tanah air, antaranya Datuk Zainal Abidin, kita juga ada Hel Husaini, ada juga Datuk DJ Dave, kita
juga ada Metallica. Kita juga tak ada. Kita ada Rafiq. Penting. Okey. Ada juga Azlan Writer banyak juga Azmi sebenarnya kan. Dan juga kami di KLFM juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang datang ke Pasar Seni semalam untuk showcase kenangan lalu Kuala Lumpur KL. Okey, apa yang istimewanya di CM tu? CM pastinya artis lah dengan kehadiran artis Apik Tajudin. Kita ada Baby Shima dan kita ada juga Zarul Amrina. Dan paling penting juga bila ada artis, tentunya sempena ulang tahun KLFM ni kita nak meraihkan penyampai-penyampai radio KLFM yang menjadi pengacara anda pada malam ini. Nak tahu siapakah dia dan juga penampilan khas pengacara untuk malam ini. Anda kena saksikan di saluran OK dan juga Artik M-Click serta Facebook Live. Tapi jangan lupa juga untuk mendengarkan secara langsung di radio KLFM tentunya 97.2 FM. Okey, baik. Jangan lupa juga untuk sama-sama datang ke Dataran Merdeka. Kami di sini berkampung di sini. Bermula dari semalam lagi sampailah ke malam ini akan ada banyak hadiah menarik yang kami nak berikan kepada anda. Okey, nampaknya sampai di sini saja. Dah habis dah. Laporan kami untuk pagi ini dan daripada saya jangan lupa. Syafiq. Ada apa? Datang di Dataran Merdeka dan malam ini konsert tau. Okey, yang pentingnya saya Epi Syafiq, Ijay dan juga Ashila Ashura dan kita kembali ke Rizwan dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, KL Big Gig tu merupakan salah satu program di bawah KL Urban Youth. KL Big Gig tu konsert pada malam ini. Kemuncaknya yang akan disiarkan secara langsung di TV OK. Tetapi pengisian secara penuhnya bermula semalam lagi, Syafiqah. Ya, betul. Bermula semalam kita ada menyaksikan rap battle pun ada. Yang tu memang paling menarik lah. Hari ini juga ada pelbagai lagi pengisian yang telah pun disusun atur untuk Kuala Lumpur Urban Youth 2023 ni. Dia nak tarik anak-anak muda. Untuk anak-anak muda. Pukul 12 sekejap lagi ada cosplay. Pertandingan cosplay pukul 12 hingga pukul 4 petang. Jadi kita nak tengok karakter-karakter anime, boleh datang ke KL Merdeka. Betul. Dan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai apakah ini sebenarnya Kuala Lumpur Urban Youth 2023 bersama dengan kita adalah Tuan Ismadi Sakirin, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi di BKL. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi-pagi ni kita jiwa muda jiwa youth sangat. Okey, bercakap mengenai KL Urban Youth 2023 ni, sedikit latar belakang dan juga signifikan penganjuran program ini. Okay, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia, Rizwan dan juga Syafiqah. So, program untuk makluman penonton KL ataupun Selamat Pagi Malaysia, KL Urban Youth ini merupakan aktiviti yang kali ketiga. Kita buat 2 tahun sekali program ini. So, kita bermula pada 2019, kita telah adakan di Medan Pasar. Kemudian pada 2021 kita telah adakan di Taman Botani. So, di sekitar kawasan ini. Dan kali ini pada tahun 2023 kita adakan di Dataran Merdeka di venue yang lebih besar lah pada kali ini. Okey. Jadi pengisiannya banyak menjurus kepada aktiviti-aktiviti anak muda. Sepanjang 3 tahun penganjuran, bagaimana sambutan terhadap program sebegini? Very niche market untuk kita target anak muda datang ke sini sebenarnya. So, untuk makluman penonton semua, program ini adalah khususnya memang untuk anak-anak muda. So, semua aktiviti ataupun pengisiannya semua lebih kepada menjurus pada untuk aktiviti anak muda yang kita tahu memang lebih energetik, lebih bertenaga, lebih aktif. Sebab itu kita programkan aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan ini semua berbentuk yang lebih bertenaga untuk anak muda yang aktif. Seperti contoh kita adakan program ataupun aktiviti skateboard, aktiviti yang menjadi trend sekarang, mungkin program e-sport dan sebagainya, supaya mereka dapat melaksanakan program-program ataupun aktiviti yang boleh mereka meluahkan ataupun menzahirkan dia punya kreativiti ataupun rasa dia untuk sama-sama memberi sebab ada tempat untuk mereka melahirkan ataupun menzahirkan dia punya aktiviti mereka lah. Salah satu kalau kita tengok grafiti di belakang kita. Ya, betul. Instead of conteng dinding, di sini ada platform untuk menzahirkan kreativiti dan juga jiwa seni anak-anak muda ini. Betul. Mungkin boleh berikan lagi perincian apa di antara aktiviti-aktiviti yang telah pun berlangsung semalam dan juga hari ini? Program ni telah pun berlangsung pada semalam sehingga hari ini selama 2 hari. So pada semalam kita juga telah mengadakan aktiviti skateboard. Kita telah selesaikan semalam aktiviti skateboard. Di samping itu kita ada aktiviti e-sport yang melibatkan
e-football. Kemudian kita juga ada aktiviti yang sebut tadi, demo untuk Gravity. Kita adakan untuk mereka mencontenglah, telah kita sediakan tempat dia, ruang dia untuk mereka sama-sama menzahirkan dia punya kreativiti. Kemudian kita juga ada shoot out challenge, iaitu menyepak bola secara di ruang yang kita sediakan secara macam penalti lah, sekarang diberi trend. So kita adakan juga di tengah dataran Merdeka. Kemudian kita ada aktiviti Digimon Challenge. So yang kita untuk yang masih lagi mendapat tarikan, so kita masih lagi teruskan. Kemudian ada satu aktiviti yang menjadi perhatian juga, B-Boys. So ataupun dulu kita panggil break dance. So masih lagi kita laksanakan. So hari ini pun ada lagi program-program aktiviti tersebut. So ada aktiviti pada hari ini Kaipus Battles. So yang ini lebih pada macam rappers. So dia akan berlawan sama mereka. So mereka secara individu ataupun secara berkumpulan mereka akan. Dan satu lagi kita juga ada aktiviti jualan di dataran ini untuk usahawan anak muda. Dan tidak lupa juga kita adakan aktiviti sebagai supporting dia untuk aktiviti food truck. So pengunjung yang datang ke sini juga boleh menikmati jualan food truck yang telah kita sediakan. Itulah aktiviti antara aktiviti yang kita sediakan lah untuk KL Urban Youth pada kali ini. Okay. Dan pastinya tumpuan pastinya pada malam ini KLB 2023 kerjasama dengan KLFM itu di mana tercetusnya untuk bergabung dengan KLFM dan juga RTM ini? So kita ucapkan terima kasih kepada pihak RTM khususnya KLFM kerana telah menzahirkan dia punya cadangan untuk mengadakan kolaborasi bersama. So kita nampak di sini kita membantu pihak KLFM sebab kebetulan KLFM menyambut 50 tahun KLFM. So kita bersama-sama bersama satu di segi untuk pertama kali kemungkinan orkestra RTM dan juga orkestra di BKL bergabung tenaga menjadi satu kumpulan yang besar, orkestra bersama untuk kita mengadakan KL Big Gig pada malam ini. So itu yang telah kita capai secara bersama untuk kita berkolaborasi untuk menjayakan KL Big Gig pada malam ini. Satu acara kemuncak lah bagi KL pada kali ini. Secara amnya bagaimana sebenarnya penglibatan di BKL dalam segi pembangunan belia khususnya di Kuala Lumpur ini? So secara umumnya selain daripada di BKL, kita tahu Jabatan Belia dan Sukan ataupun Kementerian Belia dan Sukan juga melibatkan diri melaksanakan aktiviti untuk membantu ataupun merancangkan aktiviti belia di Kuala Lumpur. Kita juga di BKL juga di bawah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan kita juga menggerakkan kita punya program ataupun aktiviti-aktiviti untuk membantu anak-anak muda khususnya sama dari segi aktiviti sukan, aktiviti keusahawanan dan sebagainya. Kita juga membantu pihak agensi kerajaan yang lain dalam menyediakan ruang atau menjanakan aktiviti kepada anak-anak muda tadi di Kuala Lumpur. Sebab kita tahu Kuala Lumpur ni ramai golongan anak muda, golongan warga emas dan sebagainya. So kita menjaga semua golongan tadi termasuklah anak-anak muda untuk kita bagi ruang kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tadi. Ya, anak-anak muda ni dia penuh dengan bakat dan kreativiti. Cuma mereka memerlukan ruang dan juga peluang diberikan. Dan juga kalau anda perasan waktu pembukaan tadi kan kita di belakang ada berbasikal berlari setiap hujung minggu pastinya menjadi tumpuan di Kuala Lumpur. Inilah KL Car Free Day. Ada di sana saja dan di sana pun ramai runner-runner yang bersama dengan kita sepanjang meriah pagi-pagi ini. Jadi itu sebenarnya penglibatan di BKL. Kalau dulu 2 minggu sekali, sekarang memang dilakukan KL Car Free Day ini seminggu sekali. Kita masih lagi melaksanakan 2 minggu sekali. So tapi sambutan tu memang cukup hangat, masih lagi kekal seperti sebelum ni. So memang panjang pagi ini kita adakan bersama larian integriti dan juga Navy punya larian. So kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk merancangkan kita punya program Car Free Morning kita. Larian Navy tadi awal 7 pagi dah ada Ivan berlari. Okey, selain daripada itu ada juga pameran-pameran. Kalau kita boleh lihat di belakang tu ada kereta. Rakan kita Azwan ada kat sana. Tapi yang itu boleh jelaskan lebih lanjut. Kita berkolaborasi, maknanya kita himpunkan program ini bersekali, KL Urban Youth, kemudian KL Big Gig, kemudian di waktu yang sama ada pihak yang lain ingin mengadakan program kita panggil Auto Show Fest. So kita berkolaborasi juga kepada mereka untuk mereka mempamerkan kereta-kereta vintage, kereta-kereta yang telah dimodified untuk sama-sama kita merancangkan suasana di dataran mereka pada minggu ini.
Ini Chevrolet. Kalau kita dapat tunjukkan kepada anda ini. Wah. Chevrolet ada juga yang telah kereta-kereta mewah, kereta moden, mewah kemudian yang dimodifikasi. So kereta-kereta yang dipamerkan lah memang ada setengah kelompok tadi memang sangat berminat dan mereka mempamerkan kereta-kereta mereka pada kali inilah. Tapi diingatkanlah kepada pengunjung yang nak datang ke dataran merdeka nak tengok kereta ni nanti dia pameran ni je, maksudnya kita hanya boleh melihat. Janganlah pegang pula bercala nangis tuan kereta Ridwan. Ini kereta-kereta klasik yang dibawakan di dataran merdeka untuk pengunjung menonton dan juga melihat sendiri keunikan kereta ini. Ada kereta baru, ada kereta yang klasik dan juga antik. Seperti ini Chevrolet ni. Betul. Okey, selepas ini perancangan di BKL untuk pembangunan belia bagaimana? So kita dari segi pembangunan belia kita ada di bawah Jabatan Pembangunan Komuniti dan juga di bawah Jabatan Sukan tadi kita ada berbagai aktiviti sama ada dalam bentuk sukan ataupun dalam bentuk pembangunan komuniti. Kita segi keusahawanan belia, dari segi aktiviti sukan khususnya untuk kelompok belia memang kita adakan sepanjang masa, memang ada dalam perancangan kita untuk sama-sama kita laksanakan untuk kepentingan anak muda tadilah. Okey, setakat semalam bagaimana dengan penerimaan pengunjung untuk KL Urban Youth 2023? So alhamdulillah berdasarkan kepada saya pun semalam turun, so kita nampak ramai yang turun, so, sebab kita sasarkan lebih daripada 10,000 lah anak muda yang turun menyertai sama ada melihat ataupun menyertai sebarang aktiviti yang telah kita rancangkan untuk KL Urban Youth pada kali ini. Jangkaan untuk malam ni bagaimana? Semua orang tak sabar ni nak tengok konsert ni. Malam ini pun kita jangkakan lebih daripada 10,000 orang akan hadir. Kita doakan supaya cuaca pada malam ini baik. Yang tu penting. Kita harapkan supaya ramai warga kota turun pada malam ini untuk sama-sama kita merayakan KLFM 50 tahun dan juga menutup kita punya program Urban Youth pada malam ini. Jadi itu dia serba sedikit mengenai KL Urban Youth 2023. Jadi banyak program telah pun berlangsung semalam dan juga hari ini juga banyak lagi program-program yang berlangsung seperti cosplay pada tengah hari ini pukul 12 hingga pukul 4 dan pastinya yang kita tunggu-tunggu adalah konsert pada malam ini KL Big Gig sempena dengan ulang tahun KL FM yang ke-50. Selain daripada itu banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik. Ada juga Digimon tadi, e-sport pun ada, gerai jualan pun ada dan juga pameran-pameran kereta. Dan paling penting adalah senang untuk datang ke sini. Anda boleh saja menaiki LRT, MRT, Pasar Seni, Masjid Jamek dan juga beberapa stesen yang berada di sinilah. Apapun kita nak ucapkan terima kasih dan juga selamat berjaya kepada penganjuran Kuala Lumpur Urban Youth 2023 dan tahun kehadapan dan insya-Allah kami di RTM sentiasa berbesar hati untuk berkolaborasi bersama dengan DBKL. Terima kasih sekali lagi. Okey, seterusnya Ridwan, kita nak ke cerita pagi Langkawi pula bersama dengan rakan kita Wan Nur Ashikin Wan Azimi untuk Hari Alam Sekitar Negara 2023. Penciannya terus saja bersama dengan silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia hari ini. Sekarang ini saya berada di Pulau Jemuruk Langkawi untuk bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah untuk program penanaman terumbu karang bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara 2023. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan program hari ini, di sebelah saya ketika ini ialah pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah iaitu Sharifah Zakia Said Sahab. Baik Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM hari ini. Puan, mungkin Puan boleh jelaskan kepada para penonton ketika ini berkenaan dengan program yang dianjurkan pada hari ini. Okey, program ini merupakan program yang dijalankan sempena Hari Alam Sekitar Negara peringkat negeri Kedah dan kita adakan di Pulau Jemuruk di mana seramai 120 sukarelawan daripada Jabatan Alam Sekitar dan kita bekerjasama dengan syarikat YTL Cement dan disertai oleh sukarelawan dari seluruh negara sebenarnya kerana mereka pun terlibat dengan aktiviti sambutan di sini dan kita telah pun menanam sebanyak lebih kurang 200 coral lah, di mana kita letakkan coral tu di coral plate dan kemudiannya kita akan turunkan di kawasan perairan Langkawi lah, ataupun lebih tepat di Tanjung Pulau Jemuruk Dan tujuan kita menjalankan aktiviti penanaman koral ni adalah untuk memelihara dan memelihara karangan laut yang sebenarnya mungkin dah tak berapa sihat, tapi kita ambil dan kita
tanam semula dan selepas 6 bulan pasukan penyelam akan mengalihkan dia dan menjadikan dia satu habitat yang barulah yang lebih sihat. Baik Puan, mungkin Puan boleh jelaskan kepada kami sebenarnya apa kepentingan terumbu karang dalam konteks alam sekitar lah. Okey, terumbu karang ni of course satu dia menjadi tarikan pelancongan, tetapi pada yang sama dia merupakan satu ekosistem yang penting untuk pembiakan ikan-ikan, ya. Jadi kalau tak ada terumbu karang ni mungkin berkuranganlah spesies-spesies ikan yang ada, sebab ikan ni kebanyakan dia ada juga yang berlindung di kawasan terumbu karang, dan pada masa sama terumbu karang yang berada di pinggir pantai Langkawi ni sebenarnya dia boleh melambatkan pergerakan arus. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian itu tadi. Hari semakin panas dan kami pastinya tidak sabar untuk bersama-sama dalam menanam terumbu karang. Saya kira setakat ini saja perkongsian dari Pulau Jemuruk Langkawi. Kembali kepada rakan penyampai di studio, silakan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ashikin, studio Cerita Pagi dari Pulau Langkawi. Kita kembali ke Dataran Merdeka. Malam ini kemuncaknya adalah KL Big Gig. Sempena dengan ulang tahun KL FM yang ke-50. Jadi hari ini kami bawakan penerbit dengan penolong penerbitnya. Penerbit bersama. Ya, jadi kita kenalkan terlebih dahulu Puan Nur Zaimah Abdul Aziz selaku penerbit dan juga Mimah Muhammad Yusof penerbit bersama. Semalam kita dah tengok sneak peek dia. Dah tengok rehearsal. Tengok rehearsal pun gempak. Semalam rehearsal. Apa dia? Pagi? Semalam rehearsal. Sampai pukul 1.30 pagi. Pagi KL Big Gig. Pastinya konsert ni besar. Sebelum ini KL FM adakan juga gig-gig lain. Contohnya kalau tahun lepas di mall. Tapi kali ini di Dataran Merdeka, satu konsert yang besar berskala seperti konsert tahun baru, konsert Merdeka dan sebagainya. Pressure tak? Ini tanggungjawab besar ni. Macam mana? Secara keseluruhannya, ideanya. Bukan artis-artis yang hebat ni semua. Dia sebenarnya orang kata kira one off lah. KLFM 50 tahun hari ni tahu. Cakap happy birthday KLFM. Happy birthday. Nanti ada potong kek hujung. Ada. Okey. Dia baru nak buat surprise. Secara keseluruhannya sambutan sebenarnya sambutan Jubli Emas. So bukan senang nak dapat 50 tahun tu kan. Betul. So ini orang kata memang dengan kolaborasi dengan DBKL. So kita buat something big. Kita namakan dengan KL Big Gig sebab untuk orang-orang Kuala Lumpur. Ramai pendengar-pendengar setia kita ni. So kita bawakan live dari Dataran Merdeka, tempat orang kata ikonik di Kuala Lumpur kan. Jadi apa kelainan untuk malam ini? Apa yang big sangat tu? Adakah nama-nama besar yang akan terlibat? Dan pastinya lah dah dalam Jubli Emas 50 tahun. Jadi kelainannya ialah 50 ahli pemuzik daripada Orkestra RTM dan juga Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga artis-artis yang sangat-sangat popular lah. Antaranya kita ada Akib Azam Magistrate, Rafish, Dayana Faiza, Datuk Zainal Abidin, Hel Husaini, Black, Hanifah, Azlan Typewriter dan juga Sisi Mai. Sebab ialah kita pun masih lagi berada di Kuala Lumpur Urban Youth ni. Adakah pemilihan-pemilihan lagu juga bertemakan remaja malam ini atau bagaimana? Mestilah kita sing. Actually KLFM pun urban tau. Kan urban. Youth tau. Rentak kan? Tengok Kuala Lumpur ini lah. Penerbit bersama kita yang okey. Okey, itu antara nama-nama besar yang akan terlibat. Okey, dia akan disiarkan secara langsung malam ini. Pukul berapa? 9 malam. Pukul 9 malam di saluran TV OK. Tapi kita bukan itu saja, kita ada multi. Sekarang ni kita tembak macam-macam platform tau. Kita ada di media sosial rasmi KLFM. Kita ada di RTM Click. RTM Click. Lepas tu nanti di YouTube official KLFM pun ada juga. So semua sekali lah. So tak ada orang kata tak tertinggal. Kita orang kata kill dengan semua medsos tu semua. Kat rumah boleh tengok, kat kereta boleh tengok. Umur 50 tahun Jubli Emas. Orang kata all is gold. Yang pergerakan KLFM itu selama 50 tahun. Apa yang dapat kita rasa sekarang vibe tu macam mana KLFM bawa. Kalau dulu antara segmen yang popular Neon Kuala Lumpur. Neon Kota Raya dululah kan. Inilah antara yang lama di KLFM. Jadi perubahan itu bagaimana dibawa ke sekarang? 17 tahun. Kalau orang sebut Kak Prima, kalau orang sebut Nadine Zainal, semua orang tahu tu semua daripada radio kota KL Kuala Lumpur. Yang pastinya 50 tahun ini memang satu signifikan untuk menunjukkan bahawa radio KLFM ni sangat
dekat dengan warga kota, sangat dekat dengan orang Kuala Lumpur. Kalau ada infotrafik dan sebagainya, segala isu-isu semasa yang relevan dengan Kuala Lumpur, memang orang akan pergi ke KLFM. Dia sebenarnya KLFM ni dia dah create one history sendiri tau. Dia dalam antara pendengar ibu kota, zaman minibus. Kan? Bas pindik. Tu kata memang that's why kita generasi barulah. Macam kita sekarang Mimi pun baru generasi baru lagi. Jiwa muda. Nak bawa satu karisma yang telah pun dibentuk oleh KLFM selama 50 tahun ke generasi ini. Ya, tanggungjawab besar sebagai dari orang sudut pengurusan lah. sudut pengurusan kita memang ada beberapa orang kata cadangan macam mana kita nak orang kata elevate dekat ikut masa kini. So maksudnya sekarang ni dunia internet memang kita tak boleh nak nafikan. So mungkin kita tackle that part lah. Tapi itu adalah perancangan pengurusan dan juga pengurusan tertinggi. So itu nanti kita sama-sama lah. Yang dari segi untuk macam memperkenalkan KLFM di lokasi. So ini antara orang kata ni bukan ni kira closing, tapi kita dah buat banyak. Kita dah start kalau ikutkan signifikan 50 jam kita dah start hari Jumaat lepas. Jumaat lepas kita pukul 9 malam kita dah kick off 50 jam. So konsert ni kiranya pukul 9 malam ni dah 48 jam. So tambah 2 50 kita still. Maksudnya 24 jam di KLFM. Di lokasi 5 lokasi. Signifikan 50 tahun. Dan setiap lokasi tu ada live di radio. Maksudnya malam ni memang kemuncaknya lah. Kemuncak penutupnya. Ini yang kita nanti dah tunggu-tunggu. Sebab tu kita ada KL Urban Youth. Kita combine dengan DBKL, one of the kata kita best friend lah. Sepanjang 50 tahun ini, untuk kali ini apa di antara program-program yang menarik di KLFM? Sudah pastinya kenangan Kuala Lumpur lah. Lagu-lagu retro kan. Dan drive time kita ada pagi, kita ada letak pagi KL. Itu antara dua segmen yang popular lah waktu drive time. Orang kata memang selalu dengar radio waktu driving kan. Selalu lagi kan nak tengok infotrafik dan sebagainya, mereka akan dengar radio. Itu antara segmen yang popular lah. Kita kembali ke KL Big Gig. Jadi malam ini adalah gabungan orkestra RTM dan juga DBKL. Pastinya apabila konsert yang melibatkan orkestra, kita akan mendambakan satu bunyi dan juga sound yang sungguh wow sekali. Lagi-lagi di tempat terbuka begini. Bagaimana kolaborasi antara DBKL dengan RTM? Dari segi bunyi dengan arrangement muzik, adakah berubah untuk penyanyi-penyanyi yang hebat seperti Sisi Iman, Hakim and the Magistrate, Azlan and the Typewriter, Datuk Zainal Abidin, Datuk EJ Dave pun ada, Rafish, Kajol, ramai sebenarnya. Betul. KLFM dia one thing lah. Satu ni kita bawa semua the best. Nama sebut best. The best. Ada yang best lagi sebab tak dapat sebab kita weekends kan. So ini the best among the best. So memang kita untuk warga kota, untuk mendengar. And then bila gabungan orkestra ni bukan semua konsert orang boleh berani buat kat luar bila melibatkan orkestra. Dia punya detail, dia punya ni dari pengalaman dulu penerbit hiburan dulu. So ini antara yang kata kena tackle lebih sikit lah. So bila arrangement tu memang definitely kalau 50 piece, 50 orkestra 50 piece 50 orang. So dia punya arrangement definitely orang yang suka layan lagu-lagu yang biasa dengar di radio, dia akan dengar selain lagu tu dah jadi different. Hakim and Magistrate main dengan orkestra. So itu dah lain dah. And then kita ada special slot Tommy. Bollywood. Bollywood sempena Deepavali pada 10. Ada vokal, ada penyanyi ataupun hanya muzik sahaja? Ada penyanyinya. Selain daripada Datuk DJ Dave, ada Minda Singh, Kajol, Zuraidah dan juga Roger. Penglibatan DJ KLFM juga untuk konsert pada malam ini. Siapa anda? Adakah hanya MC ataupun ada juga persembahan khas penyanyi? Persembahan tu kita bagi yang orang kata yang terror lah. Yang memang penyanyi lah. Ada juga dia. Kak Uja yang Azwan sebagai penyanyi rap. Azwan. Putera Azwan tu dia boleh rapping. Kita tak sabar nak tunggu Azwan rap ya. Okey, yalah untuk KL Big Gig malam ini, bagaimana orang ramai boleh sama-sama menyertai dan juga menontonnya selain daripada menyaksikan di TV dan juga RTM Click? Dia sebenarnya konsert ni bukan konsert biasa. Kita sambut 50 tahun KLFM dengan Urban KL Youth DBKL kan. Tapi di samping kita berhibur, kita tak lupakan insan di Palestin sana. So ini adalah kata konsepnya berhibur sambil menderma. Okey, nanti kepada pengunjung yang datang kita akan tabur QR code, tabung amanah Kementerian Luar Negeri, QR. So yang mana tak pernah orang kata tak tahu macam mana nak buat tu, anytime
kita ada. Tengah bercarilah keliling ni. Memang kita akan just fix that lah. Kita akan jadi ada sambil kita berhibur, kita juga beramal dan juga memberikan sumbangan kepada saudara mara kita di Palestin. Jadi kita seimbang ya malam ni. Okey, jadi jangan lupa untuk datang KL Big Gig malam ini di Dataran Merdeka 9 malam. Datang awal. Tengoklah kalau tak boleh datang yang jauh-jauh tu kan. Yang jauh kita boleh tengok di RTM Click juga. Dan saluran TV okey. Saluran TV okeylah, paling senang untuk kita akses lah. Terima kasih kepada kedua-duanya, Puan Nur Huzaimah Abdul Aziz, penerbit, dan juga Hamimah Muhammad Yusof, penerbit bersama untuk KL Big Gig 2023. Okey. Alright, terima kasih. Pada malam ini. Thank you. Kalau tak menonton di sini, kami akan menonton di TV okey. Kita nak tengok nama-nama besar tu diiringi pula dengan orkestra CM dan juga orkestra DBKL. Special. Memang big malam ni. Bercerita tentang Palestin, selepas ini juga kita akan bercakap juga mengenai isu Palestin dan pastinya antara dua volunteer ataupun selebriti yang selalu bersama dengan perjuangan orang Palestin ini, kita akan bersama dengan The Helmis. Apapun kita berehat seketika. Kononnya, Parti Keadilan Rakyat menganggotai Pertubuhan Gabungan Parti-Parti Liberal International yang didakwa aktif menyokong Israel. Ia jadi heboh apabila ada pengguna media sosial memuat naik hantaran berkaitan carian internet yang mengaitkan parti itu dengan gerakan berkenaan. Tak masuk akal apabila Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Perdana Menteri lantang mengkritik Israel terutama berkaitan isu Palestin. Pada masa sama, parti yang diketuainya dituduh menyokong Zionis. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan itu palsu. Penafian dibuat menerusi kenyataan media Ketua Penerangan Keadilan Fahmi Fazil yang juga Menteri Komunikasi dan Digital semalam. Tegas beliau, keadilan bukan dan tidak pernah jadi ahli pertubuhan terbabit. Bagi mengelakkan sebaran fitnah terus melarat, satu lagi kenyataan tegas dikeluarkan hari ini. Saya telah menghubungi pihak Liberal International untuk meminta mereka perbetulkan perkara ini. Kita bukan ahli. Kita tak pernah bayar apa-apa fee, membership fee kepada Liberal International. Our name and our logo should be removed from the website. Sejak saya memegang jawatan dalam parti sejak tahun 2013, sama ada pengarah komunikasi, ahli biro politik dalam Majlis Pimpinan Pusat, dalam Kongres, kita tidak pernah ada sebarang perbincangan tentang keanggotaan atau keahlian Parti Keadilan Rakyat dalam organisasi ini. Henti rantaian penyebaran fitnah. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Terutama Encik Yasir Arafat sudah pun tiba di perkarangan pintu utama Stadium Negara, disambut oleh pengerusi jawatan kuasa sambutan Saudara Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berhimpun pada petang ini untuk menyatakan sokongan kita yang padu dan bulat dan untuk menyampaikan mesej ini dengan terang. Pertama, kepada rakyat Palestin bahawa kerajaan dan rakyat Malaysia bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin. Malaysia terus konsisten mempertahankan hak asasi rakyat Palestin. Pastinya bersama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kunjungan beliau ke Riyadh bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC baru-baru ini adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan dalam menyatakan pendirian kepada dunia berhubung isu tersebut. Ketegasan Malaysia tidak bermusim apabila berlaku konflik yang memuncak di Asia Barat tersebut. Sebaliknya, tidak berubah sejak dahulu lagi.
Bagi Datuk Seri Anwar, keteguhan pendirian beliau tidak pernah pudar sejak berkecimpung dalam arena politik negara. Beliau akan terus lantang bersuara mengenai isu Palestin atas nama kemanusiaan dan keamanan bersama dunia. Krisis Gaza yang sangat memprihatinkan kerana pendirian kita ialah menghentikan segala bentuk serangan dan keganasan yang mengorbankan nyawa rakyat yang tidak berdosa, termasuk wanita dan anak-anak. Ketegasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel turut mendapat simpati rakyat negara ini. Solidariti warga Malaysia diterjemahkan menerusi bantuan yang telah wujud sejak dahulu, dikendalikan beberapa NGO. Kebersamaan pemimpin dan rakyat bersatu hati menjadi pemangkin yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai langkah kecil Malaysia dalam isu geopolitik di Asia Barat, sekaligus dapat membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ya, Ridwan, ingin kita kongsikan juga sedikit berita mengenai Palestin. Ini berita yang baru saja kita terima semalam. Sekurang-kurangnya 12 orang telah terbunuh apabila Israel menyerang sebuah sekolah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dijadikan tempat perlindungan beribu-ribu penduduk Palestin. Di mana Kementerian Kesihatan Gaza dalam satu kenyataan melaporkan 12 orang terkorban dan lebih 54 cedera setakat ini akibat serangan yang menyasarkan sekolah Al-Faqura. Jadi sekolah ini sebenarnya merupakan tempat perlindungan ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal di Kem Jabalia di utara Semenanjung Gaza. Jadi ini berita terkini yang kita terima daripada Palestin. Mungkin kita tak mampu untuk berbuat apa-apa, tetapi mungkin seringan-ringan apa yang kita boleh lakukan adalah berdoa supaya sahabat kita, adik-adik kita di Palestin sentiasa berada dalam keadaan selamat. Jadi hari ini untuk kita bercakap mengenai solidariti bersama dengan Palestin ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan The Helmis, dua orang sukarelawan yang saya kira tidak cukup asing lagi dalam memperjuangkan hak dan juga rakyat Palestin. Dia juga pernah juga berada di Gaza bersama dengan rakyat Palestin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Lagi sekali. Baik, alhamdulillah, lama tak jumpa. Itulah lama tak jumpa. Sihat ya kedua-duanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi itulah bila kita bercakap mengenai isu Palestin ini, kita di Malaysia seperti mana saya, Ridwan dan juga berjuta penduduk di Malaysia, kita hanya mampu melihat, mendengar dan juga kita mampu hanya berduka cita, menitipkan doa. Tapi macam The Helmis pergi ke sana, menyaksikan sendiri, mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman. Pengalamannya 3 kali, macam mana Datin? Oh, Masya Allah, itu satu rezeki nikmat yang memang saya berharap dan saya rasa adik saya pun berharap dan sekarang ni rakyat Malaysia berharap nak pergi sampai ke sana. Kenapa? Walaupun Gaza tu kita tahu merupakan penjara terbesar di dunia, tak boleh keluar, tak boleh masuk, tak boleh pergi mana-mana. Kalau kena bom, itulah tempat yang mereka terpaksa hadapi. Tetapi bagi saya, di Gaza itu sendiri, adabnya, akhlaknya, kebaikannya, bagaimana mereka dengan Allah, bagaimana adabnya dengan manusia itu sangat-sangat Masya Allah. Mereka sendiri, bagi saya, mereka telah mempunyai satu pemikiran akhirat. Mereka sangat bersedia untuk tak sabar-sabar untuk berjumpa dengan Allah SWT dan keimanan tawakal dia yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok anak-anak yang syahid ataupun ibu bapa yang syahid, mereka bagi tahu mereka gembira sebab mereka tahu yang pergi itu berada di dalam taman-taman syurga. Yang kita lihat memang kita rasa sangat-sangat pedih. Sebenarnya saya fikir semalam berbincang dengan mama kan, kenapa Allah boleh je bagi tiba-tiba berhenti, stop. Mungkin hari pertama kena serang, tiba-tiba Allah boleh stopkan. Tetapi kenapa Allah panjangkan, Allah lanjutkan peperangan ini berlaku adalah bukan untuk mereka, tapi sebenarnya untuk kita. Bagaimana untuk kita mengambil iktibar dan menjadikan perubahan dalam diri kita untuk jadi lebih baik. Ya, betul. Itu antara. Kita juga ingin bercerita lah. Kadang-kadang kita di Malaysia ini, cara untuk kita menunjukkan sokongan kepada Palestin itu ada pelbagai cara. Walau bagaimanapun apa yang berlaku 2-3 hari ini, mungkin ada yang sedikit menerima kecaman apabila kita tidak menunjukkan secara terang-terangan sokongan itu, khususnya di media sosial. Pandangan daripada The Helmi sendiri, bagaimana? Dia sebenarnya mengingatkan kami pada pandangan guru kami lah. Dia kata pertama sekali, walaupun isu Palestin kita harus pertegakkan sebab itu melibatkan agama kita.
kena pertegakkan. Dalam masa yang sama bukan saja agama Islam tapi isu kemanusiaan yang memang satu dunia harus bersatu padu untuk membela ke isu Palestin. Tapi dalam masa yang sama jangan disebabkan isu Palestin kita merendahkan orang lain, kita menghukum orang lain. Mungkin pertama sekali bila setengah orang tu belum share posting tu, mungkin pertama dia belum ada kefahaman. Dia tak tahu sebab kita tak boleh nak aspek keluarga itu dididik bagaimana kan. So inilah tugas kita sebagai yang ada ilmu ini untuk mengajak mereka kongsikan dengan cara yang berhikmah. Sebab kadang-kadang takut dengan cara kita ini yang menunding jari ataupun cara yang agak-agak keras tu membuatkan orang tu makin jauh dan rasa macam Palestin memang macam ni, kepemikiran memang. So kita tak nak ada influence macam tu. So ajak dengan ilmu, dalam masa yang sama juga didik hati kita dengan mendidik ilmu juga. So hopefully daripada situ bila semua ada akhlak yang baik membuatkan orang rasa cinta dengan Palestin dan buatkan orang rasa macam sayang kalau tak kongsi Palestin. Bagaimana kita tengok di Ireland sebagai contohnya dan sekarang ni di UK, disebabkan akhlak-akhlak yang kita paparkan itu membuatkan orang rasa macam Palestin ni adalah satu negara yang indah yang sepatutnya kita bela. Saya cakap pasal indah kan, sebentar tadi ada video klip. Ketika itu 2019 kita ada universiti, kita boleh main bola. Mereka kalau wedding sangat meriah, kita pun terjaga sekali. Dekat bawah tu memang mereka sangat havoc lah orang kata kan. Ada kafe, ada shopping mall. Sangat indah dan cantik Gaza. Walaupun sebelum ni peperangan demi peperangan berlaku tidak putus, namun mereka berkata walaupun 1000 kali kamu bom bunuh kami, tapi kami akan bangkit 1,000,000 kali. Jadi itu adalah kekuatan yang kita nak bagi tahu pada diri kita, jangan putus asa. Walaupun kita pun sekarang ni lah mungkin rakyat Malaysia ada yang rasa kita pun apa lagi kita boleh tolong ni, kita pun rasa down. Hari-hari kita menangis tengok perkara macam tu. Tetapi mereka sendiri bagi tahu jangan penat, jangan putus asa. Kalau ikutkan tentera-tentera dekat sana, tentera-tentera di Palestin itu sendiri, kita nampak sebenarnya mereka ni dah makin mendekati untuk insya-Allah kita doakan agar tidak lama lagi Palestin akan menang dan satu dunia bangkit bersama-sama dengan Palestin. Saya juga kongsi berita yang gembira lah untuk kuatkan semangat kita untuk terus kongsi isu Palestin ni. Baru-baru ni kita live bersama dengan brother Muslim Imran, seorang Palestin. Dia menceritakan dalam tempoh seminggu ni rejim Zionis tidak dapat masuk pun ke dalam Gaza dari daratan. Dari daratan maknanya serangan udara itu memang kita tahulah diorang hantar bom, tapi untuk nak masuk serangan daratan diorang tak mampu. Mungkin disebabkan doa-doa kita yang membuatkan mereka tak mampu. Hatta ada satu video yang dikongsikan oleh masyarakat kita juga, tentera-tentera rezim Zionis tak mampu nak masuk. Mereka sebenarnya takut nak masuk disebabkan kekuatan dan orang kata macam rezim Zionis kata orang Palestin adalah singa, haiwan, tapi sebenarnya mereka adalah singa. Itu yang membuatkan mereka rasa takut dan sampai sekarang ini belum dapat melakukan serangan secara darat. Ini satu berita yang gembira, mudah-mudahan kita dapat teruskan. Mungkin disebabkan oleh doa-doa daripada seluruh dunia, insya-Allah. Betul. Macam di Helmis ni konsisten Ridwan, bukan baru saja menunjukkan solidariti untuk Palestin, memang daripada dahulu lagi. Tapi untuk sekarang kita faham bantuan juga susah untuk masuk ke sana. Jadi apa yang dilakukan oleh The Helmis sendiri di Malaysia? Okey, kita tetap juga menganjurkan ataupun nak mengajak ramai-ramai untuk memberikan infak. Walaupun sekarang ni mungkin tak dapat masuk semua, tapi kita standby. The moment dapat masuk, memang apa yang berlaku dekat Gaza tu juta yang musnah. Jadi bila the moment masuk tu kita nak cepat prosesnya agar ramai masyarakat di Gaza itu dapat manfaatnya. Jadi kita jangan rasa macam tak masuk rugi juga. Lepas tu kalau kita tolong nanti akan hancur juga. Bukan soal itu. Kalau kita tengok pun mungkinlah kita punya bantuan ni dapat membantu mereka ke. Kita ingatlah macam mana kisah Nabi Ibrahim ke, bagaimana burung, kita rasa macam mana burung boleh memadamkan api. Tetapi di sisi Allah itu sebenarnya Allah akan kira. Jadi kita buat dari sudut infak akan terus dan solidariti kita teruskan dan mudah-mudahan ramai lagi yang masjid-masjid, sekolah, tempat kerja dan sebagainya tak putus-putus untuk buat solat hajat dan juga doa bersama-sama. Dan ini bukan baru lagi dalam situasi ini, malah bermula tahun 2010 telah pun dilantik sebagai duta untuk pelbagai NGO Aman Palestin dan sebagainya. Dari segi pergerakan usaha setiap tahun mesti ada perbezaan kerana pada tahun ini mungkin serangannya berbeza. Apa yang NGO ini lakukan, Datuk Sri? Betul. Kalau macam 2012 tu adalah kali pertama. Jadi kita pun tak tahu nak expect macam mana. Jadi bila seterusnya datang, kita tahun ini kita nak memperluaskan lagi dari sudut media sosial. Sebab
orang Gaza sendiri bagi tahu kalau tak mampu buat benda lain, media sosial tu memang kena sentiasa jangan putus. Sebab ada juga di kalangan sahabat-sahabat kami dia kata, ya Allah aku down lah, aku rasa macam tak nak tengok dah. The moment jadi tak nak tengok cerita tentang isu Palestin, dia pun kurang share, akhirnya dia pun dah rasa relax kat situ dan dia pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi kita jangan relax, kita kena ambil tahu memang benda ni sangat berat, tapi itu untuk menjentik hati kita untuk berterusan membantu. Dan kita tengok kan London tak habis-habis, sikit-sikit solidariti, sikit-sikit solidariti walaupun beratus ribu. Dan efektif dalam media sosial ni kalau kita tengok yang masa zaman tahun 2000 Intifada ataupun tahun 2012, waktu tu kita tahu Palestin sedang perang, tapi kekuatan kita untuk contoh boykot ataupun buat protes itu tak meluas sangat. Tapi disebabkan sekarang ini media alhamdulillah RTM antara yang menyokong juga selalu post ni share berkaitan dengan isu Palestin. Dalam masa yang sama masyarakat kita pun turut menjadi jurnalis juga, berkongsi cerita. Itu yang buatkan rakyat Gaza ni rasa kekuatan, sebab psychologically mereka sebenarnya sangat tertekan. Mereka dah di tahap yang macam bayangkan air tak ada, nak sampai mereka kata benda yang paling mereka rindu sekarang adalah dapat mandi. Kita di sini mungkin rasa macam biasa je, tapi mereka rindu sangat betapa susahnya mereka nak cari air yang bersih. Tak payah cerita lagi minuman, air, makanan. Jadi psychological mental well-being mereka sangat-sangat keadaan yang dahsyat. Jadi bila kita membantu dalam protes, boykot dan juga sharing ini, mudah-mudahan menunjukkan mereka rasa macam tak apa, kami satu dunia menyokong. Dan yang penting untuk anak-anak lah kan. Zaman dulu anak-anak kita tak, budak-budak kecil macam tak tahu sangat, tapi sekarang ni budak-budak kecil pun sedikit pencerahan. Kerana sekarang mungkin ramai yang kenapa kita tak boleh pergi Gaza? Kenapa? Ramai yang volunteer untuk pergi Gaza, tapi kesukaran itu ada. Mungkin betul. Jadi sendiri boleh jelaskan. Gaza ni dia pencarian terbesar dalam dunia. Nak masuk tu memang dikontrol. Walaupun dekat Mesir tu sendiri pun nak buka pintu Rafah untuk membawa pesakit-pesakit keluar pun susah. Pengalaman kami sendiri bila berada dekat sana, ada pesakit yang terlantar kat situ dah seminggu tak keluar-keluar pun. Dan kami sendiri dah berada dekat pintu Rafah untuk balik ke Malaysia, pernah kami duduk 1 hari pun tak dilepaskan keluar dan kami kena patah balik masuk ke dalam Gaza. Tapi patah balik masuk ke dalam Gaza ada satu kegembiraan buat kami lah sebenarnya. Kita kan boleh tak nak lepaskan peluang untuk momen berada dekat Gaza. Jadi untuk masuk tu memang mencabar sebab Gaza adalah satu kawasan perang. Jadi tapi tidak mustahil. Sebab pada tahun 2012 dapat membawa masuk dalam 120 orang dapat masuk beramai-ramai. Jadi mungkin sukarelawan daripada Malaysia. Mungkin kali ini dapat diadakan kembali untuk bawa ratusan ataupun mungkin ribuan untuk masuk ke Gaza untuk membantu, insya-Allah tak mustahil. Dan kita kena faham juga konteks tahun 2012 tu, waktu tu pemimpin Morsi yang menjaga. So bila bertukar pemimpin tu, itu yang buatkan kesukaran sikit. Tapi tak mustahil macam Kak Jo cakap tadi kan. Kekangan itu kita perlu faham lah sebenarnya. Mungkin The Helmis boleh juga wawarkan kepada penonton di luar sana. Dalam pada mana kita nak menunjukkan solidariti, mungkin ada adab juga yang perlu kita jaga sekarang ini. Silakan. Betul-betul. Kita tengokkan rakyat Malaysia memang sangat bersemangat. Masya-Allah di merata-rata tempat. Dalam semangat itu kita kena tambah dengan kefahaman, kita kena tahu dari sudut sejarah agar kita tidak goyah apabila tiba-tiba orang bercakap kita rasa betul juga apa dia cakap ni kan. Jadi kita kena stand dengan Palestin, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama juga bila kita nak memberi komentar dan sebagainya, janganlah berperang dekat sana, kita Malaysia pula berperang. Kita tidak mahu masyarakat kita jadi bergaduh. Jadi macam kata guru kami, jangan sampai Zionis dalam hati kita. Jadi kita kena kekalkan bahawasanya kemenangan itu apabila kita meletakkan adab dan juga akhlak Islam itu dalam diri kita, insya-Allah. Betul. Dan untuk nak dapatkan adab dan akhlak tu sudah semestinya kena check balik benda-benda dari segi sudut ritual kita bagaimana, sebab insya-Allah bila kita menjaga benda ni akan terpancar akhlak itu, dan mudah-mudahan dengan akhlak yang baik ini akan membuatkan orang lain mula mencintai dan mengenali Islam itu dengan lebih baik. Dan jangan tinggal kunut nazilah di setiap solat kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itu dia kita bersemangat hari ini dan jangan luntur pun semangat itu walaupun mungkin ada posting-posting kita yang diturunkan. Tapi shadow ban. Ya, tapi jangan pernah kita putus, seperti mana yang selalu kita wawarkan, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Amin. Terima kasih kepada The Helmis, Datin Nurhaliza Helmi dan juga adiknya Nur Hazwani Helmi bersama dengan kita pada hari ini berkongsi semangat perjuangan bersama dengan rakyat Palestin. Baiklah, kita akan ke map Malaysia pada hari ini untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan penyampai di sana sudah pun bersedia. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada imej gemerada dapat diperhatikan hujan masih lagi berlaku di beberapa daerah di negeri Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan juga Maran. Dan kami jangkakan keadaan hujan di negeri Pahang ini mampu untuk berterusan sekurang-kurangnya lewat pagi nanti. Manakala di lain-lain negeri pula dalam keadaan cuaca yang baik dan tiada hujan, namun begitu hujan masih lagi boleh berlaku dan dijangka akan berlaku di negeri Pulau Pinang dan juga Kedah, begitu juga di bahagian pesisir pantai negeri Kelantan dan utara di negeri Terengganu sedikit masa saja lagi. Baik, bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan diperhatikan di hampir ke semua bahagian di kedua-dua buah negeri dan kami jangkakan keadaan cuaca baik ini akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Baik, menjelang ke petang nanti pula, Magnesium menjangkakan hujan lebat berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Hujan masih juga boleh berlaku menjelang kelewat petang bagi negeri-negeri di pantai timur. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak, begitu juga di bahagian pedalaman dan pantai barat negeri Sabah. Jadi dinasihatkan kepada orang ramai pada petang ini supaya lebih berhati-hati dan cakna dengan segala amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Magnesia kerana kejadian seperti banjir kilat, tanah runtuh, pokok tumbang masih lagi boleh berlaku. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jika anda ingin mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke laman media sosial kami seperti yang tertera di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan.
kami kembali untuk bawakan kemeriahan kepada anda dari tapak ataupun dari sambutan KLFM ke-50 tahun Jubili Emas dan juga KL Urban Youth 2023. Dapat kita saksikan sekarang ini nampaknya pengunjung semakin memanjiri dataran mereka. Ini bersempena juga dengan berlangsungnya KL Free Car Morning yang sedang berlangsung. Jadi pengunjung-pengunjung berbasikal, skuter semua dapat bersama kita di dataran waktu ini untuk merasai sendiri aktiviti-aktiviti yang diadakan di tapak ataupun di dataran mereka. Dan antaranya aktiviti kita ada Graffiti Showcase. Ini dia. Graffiti Showcase yang telah pun dipamerkan sejak semalam lagi sebenarnya, dan ini salah seorang pelukis graffiti yang terlibat untuk Karnival KL Urban Youth 2023 dan juga sambutan KLFM ke-50. Jadi Assalamualaikum Abang Cham. Betul. Dia macam dah berada kat sini sejak semalam abang Betul. Jadi berapa orang abang sebenarnya terlibat untuk penghasilan graffiti ni? Untuk acara ni ada 3 orang. Saya, Kuan dan juga Pami. Untuk demonstrasi graffiti ni lah. Jadi untuk graffiti ni bang, kan untuk masa saiz ni berapa masa waktu yang diambil untuk siapkan? Sebenarnya dalam 1 hari boleh siap lah sebenarnya. Tapi disebabkan event ni kita orang ambil take it easy lah orang kata. Slow saja sebab kita pun ada public wall untuk orang awam datang untuk lukis. Pun ada juga. Okey, jadi nak tanya jugalah kan Abang Cham, sejak bila kita bermulanya minat untuk menghasilkan graffiti macam ni? Saya zaman sekolah lah sebenarnya tengok komik ni, saya pula layan muzik hip hop lah sebenarnya. Dalam hip hop kan ada elemen-elemen dia kan. So saya minat melukis dan saya cuba gabungkan dua-dua minat tu jadi graffiti lah. So dari situ saya explore, tapi biasalah zaman-zaman muda kan kita contoh merata lah. So starting pun memang starting benda-benda yang tak elok lah. Tapi dah makin skill pun dah ada. Dah ada kemampuan sendiri dan juga keyakinan, saya dah start ambil commission job semua. So jadi alhamdulillah lah sampai sekarang lah. Jadi macam kita tahu lukisan ni ada kategori dia, ada portrait, ada abstract, ada graffiti. Jadi ada cabaran untuk menghasilkan graffiti ni Cham? Apa dia? Cabaran untuk menghasilkan graffiti ni. Graffiti ni adalah daripada segi, saya rasa dari segi teknik dia lah. Macam dia ada certain, sebab graffiti ni ada pelbagai elemen dan juga pelbagai kategori. Contohnya tulisan dan juga karakter. Tapi boleh kata origin graffiti adalah tulisan. Jadi dia punya cabaran tu adalah untuk macam mana you nak bagi satu tulisan tu nampak graffiti tu. Sebab dia ada aluan dia beza dengan lukisan mural apa semua. Sebab dia ada flow dia ada punya shape dia tertentu. So kalau dia ada style macam ni, itu adalah graffiti. Jadi macam idea ni tu Cham kan, dari mana awak punya idea untuk diilhamkan untuk diterjemahkan menerusi graffiti ni? Macam saya banyak tengok, boleh kata suasana mungkin persekitaran, mungkin lifestyle jugalah. Sebab graffiti pun adalah lifestyle. So macam mana saya nak implement semua elemen tu dalam saya punya lukisan. Saya tengok pada boleh kita saya terjemah sesuatu lukisan itu. Jadi untuk kita punya karnival hari ni lah, untuk KL Urban Youth ni kan, apa yang cuba disampaikan ataupun dipamerkan untuk lukisan untuk graffiti hari ni yang awak dan juga 2 orang lagi kawan tu lakukan? Belanggar pula. Saya tunjuklah. So untuk lukisan saya ni, saya lukis gambar, kalau nampak depan ni LRT lah. LRT, and then ada tulisan Visit KL. And then atasnya ada ada gambar turis kat sini. Tengah explore KL lah. And then adalah Menara KL, ada KLCC dan juga Bangunan Merdeka. And then Jalan Raja, sebab saya tengah melukis dekat Jalan Raja. Jadi itu antara inspirasi ataupun ilham saya yang diterjemahkan semua kena tak dengan tema, dengan tempat yang saya lukis. Baik. Jadi kepada yang datang ke karnival ini, ke KL Urban Youth ni kan, masih ada waktu lagi bersama dengan Abang Cham kita. Jangan lupa untuk datang ke showcase ataupun graffiti showcase ni. Jadi kiranya untuk waktu ini kita kembali bersama dengan Ridwan untuk hobi anak muda. Silakan. Terima kasih Hazwan. Jadi di hadapan saya sekarang ni adalah koleksi barang mainan lama, vintage toy lah. Ada 90-an, ada yang seusia tahun 1950-an pun ada di sini. Jadi saya hari ini bersama dengan pemiliknya, Cik Man Vintage Toy pada hari ini, yang juga merupakan salah seorang pempengaruh media sosial untuk berkongsi tentang koleksi-koleksi. Saya kira cukup hebat lah. Pada setengah-setengah orang merasakan, kalau kita tengok Cik
Man kat depan tu kan. Setengah-setengah orang merasakan ini dia nampak macam besi buruk. Macam besi buruk sampah. Jadi sejak bila Cik Man datangnya idea untuk mengumpul toy yang lama ni? Dia sebenarnya dari kecil minat toys tau. Bila dari kecil tu minat toys, dia bawa sampai besar. Bila sampai besar tu kita nak cari balik mainan waktu kita kecil-kecil dulu, tak jumpa. And waktu kita nak beli dulu tak dapat. So bila sekarang masa kita cari dah dapat, so kita simpan lah. Karakter yang berada di hadapan ini memang dia sangat sinonim dengan generasi yang lahir 90-an, 80-an. Betul. Ada Power Rangers kat sini. Apa koleksi? Antara yang top lah untuk 90-an. Karakter yang sangat unik yang Cik Man rasa Cik Man sangat hargai. Untuk yang hargai memang Voltron lah. Apa ini? Voltron. Voltron. Dia first Voltron dekat dalam dunia yang boleh masuk figure kat dalam dia. Yang ni dia tempat ni dia boleh masuk orang tau. Setiap lion tu dia boleh masukkan orang dekat dalam tu. Okey, ini hanyalah sebahagian. Saya kira ini jumlah yang kecil. Betul. Sebesar mana almari yang ada di rumah dia kumpulnya koleksi-koleksi ini? Bukan almari lagi lah. Bilik terus. Bilik. Sejak tahun bila mengumpul? Fokus untuk vintage toys dari 2014. Okey. Untuk KL Urban Youth ini akan ada booth sendiri di sana. Betul. Saya difahamkan ada juga yang dijual. Betul. Ada juga untuk yang for sale, ada yang untuk display. Maksudnya yang for sale itu memang banyak koleksi Cik Man sendiri. Ada yang hasil daripada yang saya selam, ada yang saya simpan personal collection yang saya nak lego. Macam itulah. Komuniti vintage toy ini di Malaysia bagaimana? Komuniti merangsangkan banyak. Dia bukan sekadar kat Malaysia je, worldwide. Worldwide. Maksudnya kalau ada permintaan dari luar negara, Cik Man akan post lah. Betul. Okey, dari segi harga lah, dari segi nilai, berapa yang kita boleh valuekan apabila kita melihat sesuatu toy itu? Dia bergantung pada tahun, tahap susah nak cari tu kan. Lepas tu bergantung pada condition. Dia banyak kena tengok lah benda tu. And contohnya macam Voltron ni sekarang untuk kalau dia tak komplit, maksudnya tanpa dia punya aksesori, mungkin boleh dapat dalam 1,000. Tapi bila dia komplit, harga dia 1,800 ke 2,000 ringgit. Cik Man ada complete set? Ni complete set lah. Ni complete set ni complete dia punya weapon semua ada lah. Weapon ni. Ini belum masuk figure dia lagi. Ini weaponnya sekali. Betul. Okey. Saya difahamkan ini tahun 1950-an ni. Dia ada 60-an, 50-an. Yang ni 50-an, yang kecil ni. Saya buat yang mana yang okey, yang kecil. Yang kecil ini berapa? Tahun? Tahun 1958. 1958. Kalau ini bomber kan. Yang ni tahun 60-an, keluaran Corgi Toys, made in Great Britain. Mana Cik Man dapat? Dia kena hunting ada dapat kat overseas. Tu biasa. Menyelam. Ada juga ini koleksi baru apa bagaimana? Yang ni episod 1 ni. Yang ni tahun 98, Star Wars episode 1. Masih brand new, tak pernah buka. So yang ni yang saya simpan yang tak pernah buka lagi lah sampai sekarang. Tak pernah buka? Tak pernah Kalau buka. buka hari ni kira buka lah. Saya takkan suruh buka lah. Nak cari ataupun nak menyelam, nak hunting kan, nak memburu permainan-permainan ini. Betul. Kesukarannya bagaimana? Susah dia nak dapatkan bila barang tu. Contoh macam ni, saya helmet ni saya dapat asing. Motor, figure ni saya dapat asing. Dapatkan figure dulu, baru dapat motor, baru dapat dia punya launcher, baru dapat dia punya helmet. Tapi dia satu set barang mainan baru dapat complete. Tu dia punya feel dia. Bila kita dapat completekan sesuatu yang benda yang tak complete tu, dia punya kepuasan dia macam dapat awet lah. Saya rasa okey, saya rasa yang antara yang paling mahal kalau orang nak beli adalah yang ini. Sebab dia tak dibuka lagi dah kotak ni. Harganya adalah 29. Ni waktu belilah 30 pound lebih kurang. Betul. Itu dalam 200 ringgit waktu 3-4 tahun lepas lah. Sekarang koleksinya okey, kalau orang minta beli, apa kriteria yang Cik Man akan ini adalah untuk dijual, inilah memang untuk saya punya koleksi. Kalau macam barang tu saya ada ekstra, saya jual lah. Ada dua. Macam ada dua, kita jual lah. Yang mana yang boleh dapat lagi, saya boleh consider untuk jual lah. Tapi benda tu kalau dah terlalu susah untuk dapat, harga dia pun makin melonjak naik, mungkin kemungkinan saya tak jual lah. Okey, contoh
kalau di atas meja ni, saya yakin banyak lagi satu bilik di atas meja ni yang mana yang takkan dijual dan value-nya sangat tinggi nilainya sangat tinggi pada Cik Man. Yang mana? Untuk yang memang betul-betul saya sayang memang takkan jual lah. Dua ni lah. Sebab dua ni pemberian isteri. Dia beli sentimental lah. Sentimental value. Ni tahun bila? Yang ni dia keluar tahun 2005. Dia dah nak vintage lah kan. Nama Buzz Lightyear ni utility belt Buzz Lightyear. Dia sangat-sangat susah nak dapat dan value dia sekarang kalau berkotak dalam 2,800 ke 3,000 untuk utility belt Buzz Lightyear. Berkali ganda naik. Berkali ganda. Sebab waktu keluar dulu dalam 300 lebih lah. Cuma apabila kita simpan barang-barang sebegini kan, kalau tidak dalam almari kaca, mungkin kalau di luar itu, kalau di rumah dia risiko untuk berhabuk tu macam mana? Penjagaannya. Itu kena selalu lap kan. Tapi bila malas pun dia jadi berhabuk macam ni lah. Jujur sangat tu. Ya macam gini. Dah berhabuk kan. Dari segi penjagaannya macam mana? Dia penjagaan dia kalau nak lebih selamat, lebih cantik, dia kena letak dalam almari kaca lah. Di top, so memang habuk takkan boleh masuk sangat lah kan. Isteri memang menerima hobi inilah. Dia support. Alhamdulillah. Kalau ada 4 bilik rumah, 1 bilik memang untuk mainan. Betul. Memang toy. Kalau yang jenis toy-toy terbaru, kumpul? Kalau toy-toy terbaru, ada certain, tapi yang berkaitan dengan karakter-karakter lama lah. Betul. Macam Back to the Future punya kereta kan. Dia vintage punya memang susah nak dapat yang detail. Tapi ada syarikat keluar toys, dia keluarkan kereta DeLorean tu nampak samalah. Tapi kalau kita lihat karakter-karakter yang dikumpul oleh Cik Man ini karakter yang dilahirkan di negara-negara barat. Okey, negara-negara timur kita ada anime lah daripada Jepun, Korea dan sebagainya. Betul. Kumpul tak? Anime, watak-watak anime. Ada juga saya simpan, tapi yang berkaitan dengan saya waktu kecil macam Dragon Ball. Dia kalau tak ada kaitan, maksudnya dia ada minat lah, kena ada minat. Generasi lahir 80-an lah. Generasi kami. Tapi kalau datang ke KL Urban News kan, ada booth special, anak-anak muda datang mungkin mereka tak pernah tengok ni kan, Thundercat di sana. Betul. Pada zaman mereka tak ada Thundercat. Silap-silap Star Wars ni pun kalau kita boleh cari kamera, boleh cari Thundercat di mana? Di hujung sana. Itu Thundercat. Kita boleh tengok Thundercat. Dia orang tak tahu tak tahu. Ada juga ni mainan apa abang? Tapi saya akan explain tak pernah tengok. Kalau ini memang saya pernah tengok. Itu Thundercat. Yang ini saya tak pernah tengok. Yang ni dia stuntman dari Evel Knievel nama dia. Dari US. Dari US. Dia buat stunt lah untuk motosikal ni. Lompat sana, lompat sini. Okey, kalau kita boleh tunjukkan kepada penonton, ni Evel Knievel. Itu adalah Thundercat. Kita tunjukkan Thundercat. Yang ni Thundercat. Tahun 1985. Yang mana? Yang ni? Yang ni. 1985 dan 1986. Dari yang sini tahun 70-an. Keluaran Mego Toys. Yang ni Star Trek lah. Yang belah sini pun tahun 70-an. Evel Knievel. Yang lain semua 80-an dan tahun 2000. Ini juga special karakter, Lone Ranger. Siapa yang tidak kenal dengan Lone Ranger? Lone Ranger, saya pun tak ingat nama dia apa. Ini Indian daripada Amerika lah kan? Betul. Okey. Okey, selain daripada apa yang ada di atas meja ini, apa lagi koleksi-koleksi yang inilah satu-satunya yang saya ada, Cik Man ada dan takkan dilepaskan kepada orang lain. Kalau ingat, karakter daripada kartun mana? Karakter daripada kartun mana? Daripada rancangan apa? Pemberian Mak. Kartun Zelda. Yang telinga tajam kan. Okey. Jadi kalau anda nak tengok koleksi toy pada tahun 90-an, 80-an, 50-an ini, anda boleh datang ke KL Urban Youth. Ada satu booth di sana. Jadi anda boleh sendiri berjumpa dengan Cik Man. Untuk Cik Man menerangkan. Boleh tanya-tanya apa-apa. Boleh tanya-tanya dan juga boleh jual. Boleh beli. Kalau Cik Man jual lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Man. Pempengaruh media sosial pada hari ini berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan hobi anak muda yang berkaitan dengan vintage toy. Jadi kita akan ke Kedah selepas ini. Kita akan bersama dengan Firdaus Mokhtar. Ini berkaitan dengan Cerita Pagi Pusat Sains Kedah. Firdaus, silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri di sana. Melalui cerita pagi pada hari ini, kita berada di Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara yang berhampiran di Gunung Kriang Alor Star ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di sini. Dan kita kini bersama dengan Ketua Cawangan PSN CW iaitu Hafizul Hanif Abu Bakar. Baik, mengenai apa yang menarik di Pusat Sains Negara di sini. Okey, untuk makluman semua, Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara, kami menawarkan lebih daripada 150 bahan pameran sains interaktif yang boleh diterokai oleh semua para pelawat. Untuk makluman juga, di sini di Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara ni, kita bahagikan galeri kita ke beberapa segmen. Yang pertama, kita ada segmen Science Mall. Science Mall ni untuk berkaitan dengan pameran-pameran interaktif sains berkaitan dengan sains asas. Kami juga ada pameran Cybernetics yang di belakang saya ni. Cybernetic ni lebih kepada pameran berkaitan dengan robotik dan revolusi industri 4.0. Kita juga ada satu ruangan Tinkering Station. Tinkering Station ni untuk kita melakukan aktiviti kreativiti, inovasi bersama pelawat-pelawat. Di sini para pelawat dapat melaksanakan sendiri, buat sendiri pameran-pameran berkaitan dengan kreativiti. So banyaklah peralatan kita sediakan sini. Kita juga ada satu lagi pameran outdoor dinamakan pameran Taman Oriza. Taman Oriza ni lebih kepada pameran sains berkaitan dengan kinetik dan kinematik. Dia berkonsepkan taman permainan sains yang boleh disertai diterokai oleh anak-anak kita. Dibayangkan juga ada mempunyai tarikan yang terbaru bagi Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara ni. Apa dia tu, tarikan terbaru tu? Okey, di Pusat Sains Cawangan Wilayah Utara juga, kita punya satu galeri yang terbaru yang baru siap dilaksanakan pada bulan Julai yang lalu. Galeri ini khusus untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun ke bawah. Galeri ini dinamakan sebagai Galeri Bahtera Langkah Suka. Kita terapkan elemen-elemen tempatan. Bahtera Langkah Suka ni kan, kawasan wilayah utara ni memang terkenal dengan maritim. So konsep galeri kanak-kanak kita berkaitan dengan maritim yang kita terapkan dengan elemen budaya tempatan. Bahtera Langkah Suka. Langkah Suka itu sendiri mencerminkan kerajaan negeri Kedah kuno dulu. Okey, galeri kanak-kanak kita juga baru saja dibuka pada bulan Julai yang lalu. Kita telah menerima lebih kurang 20,000 orang pelawat daripada Julai sampai sekarang awal November. So kita dah terima lebih kurang 20,000 orang pelawat. So dengan adanya galeri yang baru ni, kita menjangkakan peningkatan pelawat kita lebih pada 20% daripada asal. 150,000 orang pelawat setiap tahun. Baik, itu dia perkembangan terkini yang saya dapat kongsikan melalui cerita pagi di Pusat Sains Wilayah Utara ini. Dari sungai hingga ke senggara, Palestin pasti merdeka. Kembali berdarakan penyampai di Angkasa Puri di sana. Silakan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dia kena macam tu kan. Sebab apa? Hari ni saya bersama dengan chef. Tapi ni bukan sebarang chef. Saya bersama dengan si Dinas. Yang tak kenal tu maksudnya bukan zaman-zaman kita lah. Yes. Ni zaman-zaman Metal Asia. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kalau nampak ni sihat-sihatlah kami. Okay. Boleh pakai baju ketat ni kira sihat lah. Oh, sihat. Alhamdulillah. Okey, juga saya bersama dengan ni. Hari ini akan menunjukkan demo masakan. Ini apa yang ada di hadapan kita ni? Ia kata apa? Okey, resepi ni resepi urban. Okey, resepi dia burger. Tapi burger yang mana kami mixkan dengan spaghetti. Oi, lain macam. Dia panggil burger spaghetti. Wah, selalu kita main makan asing-asing. Yeah. Ini campur. Okey, nak beritahu kenapa kami buat macam ni. Okey, kami mempunyai food truck. Okey. Ada 3 biji. Semua jual barang-barang western, makanan western. Okey, burger dan pasta. Burger dan pasta. Jadi kiranya bila orang datang nak beli, ada 2 item dan berlainan. So dia orang cakap, nak beli burger ke nak beli pasta? So dapat idea ni, kami combinekan antara burger dan pasta. Oh, begitu. Dia jimat lah. Jimat dia betul. Beli satu dapat makan, ada beli 2, dapat satu dapat makan 2 jenis. Sebab orang kat KL ni semua nak cepat. Betul. Kita nak kerja-kerja dia tak ada masa nak makan 2 benda. Ni campur sekali. Betul. Jadi apa keistimewaan patty? Sedapnya bau. Okey, patty ni adalah 100% homemade. Okey.
tangan sendiri, di mana tangan dia duduk main gitar. Ini kami homemadekan dia menjadi patty. Okey, ingredient dia daripada resepi kami lah. Kami menggunakan daging yang di mana dia punya lemak dia hanya 15% ke 20% sahaja. Wow. Ya, jadi timbangan dia tu, let's say kami buat timbangan macam 120 gram. Bila kita masak, selalunya burger ni bila kita beli daging yang banyak lemak, timbang 150. Masak sekali jadi 100. 50 dah jadi lemak. Yang ni at least pun dia kurang 15 ke 20% saja. The rest is adalah pure meat. Jadi bila dia makan tu bercik lah. Ya, dia ada jus. Dia ada jus Okey, jadi ini untuk patty-nya. Dan kita ada juga yang ni, pastanya. Pasta tu kita gabung dengan pasta apa ni? Okey, pasta sebenarnya pasta ni boleh gabung macam-macam. Carbonara boleh, bolognese boleh, apa lagi, arrabbiata pun boleh, mana-mana pun boleh, tak kisah. Kami buat ni untuk hari ni kami menggunakan bolognese. Bolognese. Okey. Bolognese ni. Jadi ni macam gabungan yang sempurna jugalah ni. Ya, sebab dia apa? Sebab kita nak dia punya sour tu, dia ada masam-masam sikit tu kan. Bila burger kan ada cheese kan. So ada cheese dan daging. So daging dengan cheese ni satu benda yang agak masam. So dia boleh naturalkan benda tu. Dia potong lah. Ya. Dia kena metal-metal potong. Kalau orang masak ikan, kalau dia berbuah asal limau kan. Ini kita gunakan spaghetti untuk dapatkan punya masam. Sementara kita menunggu patty, dia nak tanya jugalah, macam mana transisi daripada metal Asia. Siapa tak kenal metal Asia? Aduh, lepas tu ada pula Silhanas Ya, Silhanas. Tiba-tiba jadi chef. Okey. Memasak ni adalah satu benda yang saya minat. Okey, saya minat. Masa duduk bujang dulu, masa jadi budak underground dulu, duduk rumah memang kami memasak. Nak beli macam tu bajet tak ada kan. Salahkan yang apa yang ada kita masak. Sampai pernah ada satu menu kami buat, nasi goreng Ribena. Nasi goreng Ribena. Sebabnya masa tu kita tak mempunyai modal yang cukup. Lain macam dia banyak campuran. Kami ada beras, kami ada Ribena. So what to do is masak nasi tu and bubur Ribena. That's all. Kami boleh makan cukup, ada tenaga cukup. Jadi dari situ memang timbul minat masak and then semasa-masa saya memang suka masak. Sampailah ada idea untuk saya nak buka bisnes. Bila industri muzik saya tu dah biasalah ada all glory is belakang kan. Bila makin ini kita kena satu jalan yang di mana boleh sustain kan untuk kita live for life untuk hidup untuk cari duit. So saya buka dapur metal ni. Itu cerita dia. Tu yang cerita dia jadi dapur metal ni. Lepas tu buka pula di kawasan urban macam ni. Di makanan pun makanan urban dah juga. Selain daripada DJ, siapa lagi yang terlibat sekali dalam dapur metal ni? Okey, maksudnya menu ke apa? Menu dan juga siapa? Selain daripada ada Nick lagi? Okey, saya ada staff saya pekerja saya. Nick ni ada dia baru join. Nick ni dia lebih kepada masakan macam tradisional, masakan Melayu. So sebelum ni saya memang seorang, saya buat western tu, saya nak tambah lagi saya punya branches. Saya add on Nick ni untuk going to the macam nasi ayam berempah, benda-benda makanan Melayu. Dahsyat. So dia akan jadi western and Malay. Ni boleh jadi inspirasi untuk artis-artis luar sana. Jadi boleh ada cabang banyak. Selain daripada menyanyi seperti dulu memang famous teruk lah orang kata Metal Asia dengan Silhanas. Sekarang jadi chef lah masak-masak tapi still menggunakan tangan. Okey, dah siap dah patty tu. Okey. Patty dah siap. Okey, kita sekarang ni macam mana bakar roti, chef? Roti pula. Kita bakar roti. Okey, roti yang kami bakar, kami tak gunakan butter, kami tak gunakan margarine. Saya lebih suka masak dengan raw. Sebab dia ada beza bila kita gunakan margarine ataupun butter. Bila kita masak dia akan jadi lembek. Oily kan. So lebih healthy. Kita goreng, kita bakar je, kita nak bagi dia kering. So bagi dia kering, kita tak. So bila gigit tu dia rasa ada macam sikitlah kan. Dia punya metal tak lari tau, dia kena kering. Ni memang hati kering betul ni. Hati kering jadi roti dia pun kering. Roti dia pun kering. Tapi kita nampak roti dia gebu Roti gebu. Mungkin dalam satu masa dulu kami pernah buat roti homemade, tapi disebabkan kerana permintaan untuk roti tu agak tight kan. Maksudnya nak buat tu agak masa, kita beli je lah roti tu. Saya tak nak tipu orang cakap ini homemade. Homemade hanya patty saja. So roti kita cari yang roti yang agak ada grade, kita gunakan. InsyaAllah bila dah besar nanti kita buat roti sekali. Ni pandai buat roti. Saya kalau bakery ni saya tak pandai sangat. Boleh buat lah, tapi selalunya buat kek tak ready lah. Kek jadi bubuk selalunya. Tangan tu macam ni tak boleh lah. Dipahamkan juga macam patty tu tadi memang tak ada bahan pengawet Tak ada. Dia pure. Paling lama dia duduk dalam peti ais pun 2 hari saja. 2 hari je. Macam ni kita revamp kan. 2 hari sebelum kita buat revamp tu habis buat lagi lah.
Sebab yelah dekat urban ni semua orang sibuk bekerja ni. Jadi selalunya kita makan makanan yang cepat, fast food. Tapi fast food tu dia tak seimbang, tak baik untuk kesihatan. Tapi yang ini dia lain. Dia agak healthy. Dia healthy. Seimbang lah. Patty pun tak ada bahan pengawet. Sayur pun ada. Okey, satu lagi kalau kami masak pun tengok kalau dapat di Zoom kan, kalau dapat lah, tak dapat pun tak apa. Dia memang minyak kurang. Kita akan menggunakan minyak yang sangat kurang. So selalunya kita tengok yang masak tu masak minyak dia sebab dia tak nak melekat kan. Ini memang kami kurangkan minyak, penggunaan minyak. So agak healthy. Macam saya sendiri saya pun kira nampak macam sihat lah kan. Sihat, sebab saya memang mengamalkan makanan yang sihat. Even pasta kami pun semua pun memang kurang menggunakan minyak-minyak ni. Okey, macam ni pasta ni sos dia Bolognese. Ini basic Bolognese Kalau nak cuba di rumah boleh je buat di rumah. Ramai je orang beli buat Bolognese kan. Betul. Tapi Bolognese kami ni memang kami ada resepi kami sendirilah. Dia rasa agak Bolognese Melayu lah. Dia mestilah duduk kat Malaysia ni dia kena fusion. Betul. Tekak-tekak Melayu, tekak-tekak Malaysia. Okey, dah siap patty sekarang lepas ni. Okey, sekarang kita bagi ni buat presentation untuk masukkan tu. Ni ada anase pula. Dia suka sangat dia. Ada anase tengok dia punya metal. Di sana dia dah bau dah. Nasi tak keluar kapak Okey, kita letak salad. Letak salad. Macam biasalah salad ni sebenarnya boleh je pakai apa-apa salad. Nak bubur ulam pun boleh, tak ada masalah pun. Betul juga kan. Lagi healthy benda tu. Ya, sebab ulam ni boleh dimakan dengan mentah. Macam saya kalau saya makan kat rumah, apa ada ulam pegaga apa saya letak je. So dia jadi lagi urban. Saya otak sini pelik sikit. Sometimes saya masak sardin, ada petai saya masak berpetai sekali. Petai gabung dengan apa pun sedap. Yes. Maggi pun saya boleh guna. Boleh. Sebab benda tu is logik. Bagi saya makanan is apa yang kita add on tu adalah logik, boleh je kita buat. Kita memang geng lah. Kalau geng makan petai tu kita geng. Contoh yang tak logik, lemon campur durian. Itu tak logik. Saya tak boleh terima yang tadi nasi goreng Rebina. Itu masih belum boleh dihadam lagi dari kepala saya. Okey, dah letak patty. Kita letak apa? Bawang, cheese. Boleh lah cheese. Tadi bawang kat bawah. Bawang kat bawah. Ini kita masukkan cheese. Letak masukkan cheese. Okey. Alright. Ni boleh pilih lah sama ada nak single ke, nak double ke. Yes. Okey. Letak atas tu. Penuh kasih sayang ya. Chef Nick kita letak. Okey, kalau dari segi preparation untuk burger ni yang kami jual kat Dapur Metal tu, kami punya sos memang less. Kalau dia nak banyak, nak banjir, boleh kami banjirkan. Tapi kalau dia punya standardnya, SOP standard dia memang less sauce. Sebab apa? Sebab less sauce. Sebab kita nak bagi orang rasa patty tu. Bila kita makan burger yang terlalu banyak sos, gigitan tu lebih rasa baik dia makan sos je. Penat ni tokai ada uli ni kan. So is preferred less sauce. Dia nak banjir kita boleh bagi. Tapi kalau cakap apa sos sikit, memang burger kita memang sos banyak. Okey. On top dia kita letak dia spaghetti je kat atas tu. Spaghetti Okey, spaghetti. Tapi boleh tukar-tukar. Sama ada nak pasta macam ni bolognese ke, nak letak carbonara ke, makaroni letak apa sekalipun. So, okey. The idea is sebenarnya untuk bagi orang makan, kali makan dapat dua benda. Ya. Dia ngangang besar sikit lah. Ngap terus. Okey, cara makan burger ni kadang orang cara makan pun ada SOP. Yes, sebab kadang-kadang burger kami ada sampai 3 lapis tau. Ada BTM, Brutal Triple Monster. Dia 3 lapis, jadi benda tu besar. So kalau bila sampai kat orang cakap macam nak makan ni, burger senang nak makan. So janganlah gigit terus biji tu. Why not you press the burger, you masuk small portion dulu. Ambil sebelah, jangan nak gigit semua. Sikit lama-lama jadi bukit kan. Itu cara makan burger. Ada setengah yang datang burger cakap, "Bang, saya nak pisau, saya nak apa?" Alah, makan burger, makan pisau. Dia macam makan nasi chicken chop pula. Tak rasa. Kita tak boleh, kita kena feel lah dia. Press. Sama macam makan pizza tiap pakai garpu. Tak ngam kan. Okey. Terima kasih banyak. Kalau nak mengunjungi di mana ni? Dapur Metal. Dapur Metal. Okey, untuk event ni kami ada dekat sini, dekat Dataran Merdeka ni, dekat kawasan Putra sana tu, cari je lori tu Dapur Metal. And then kalau untuk hari-hari biasa dekat Tapak Urban KLCC di Jalan Ampang berdekatan dengan KLCC sebelah Chorus Hotel, dan di Ceras pun sama juga Tapak Urban KLCC, dan di Bukit Jalil. Bukit Jalil My pun Box ada. Jadi data-data tu dulu.
Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Nick juga di sebelah saya chefnya si Dena sekarang sudi bersama dengan kita untuk berkongsi mengenai resepi urban. Ini memang 2 dalam 1, ada burger dapat juga pasta. Terima kasih banyak. Sekali. Yeah. Okey, kita nak ke cerita pagi Johor. Apa yang menarik di Johor ini? Jiwa murni pelihara kucing jalanan dan terbuang. Kita nak terus saja bersama dengan rakan kita Taufik. Silakan Taufik. Baik, terima kasih untuk cerita pagi dari Johor hari ini. Saya bersama dengan si comel-comel yang cukup cantik, cukup bergaya sebenarnya kat sini. Di mana hari ini saya berada di cat shelter di Kampung Melayu Majidi. Dan untuk saya berkongsikan kepada anda tentang apa yang menarik di sini dan cabaran yang dihadapi oleh pemilik cat shelter ini. Bersama dengan saya adalah Puan Diana Kamarudin. Okey, Kak ataupun Puan, boleh ceritakan sikit tentang cat shelter ni bila akak buka kat sini? Cat shelter ni dah bermula sebenarnya dah dari 9 tahun, tapi saya pada Selangor. So saya pindah dekat sini dalam 3 tahun dah. Daripada Selangor tu saya pindah ke sini. So saya bawa semualah kucing-kucing saya. So cabaran untuk anak cat shelter ni sebenarnya, so kita ambil kucing daripada luar yang sakit-sakit semuanya, memang tak ada yang kita beli ke apa ke. So cabarannya satu, bila sakit kita perlukan rawatan, tu nak jaga. Lepas tu dari segi dana lah untuk rawatan apa semua, cacing, sakit dia. Sebab yelah macam ni pun kita bawa pergi vet pun kos dalam 1K lebih, 2,000 macam tu kan. Kebanyakan yang kita ambil kat luar memang sakit lah, sampai kita jaga sampai dia sihat. Okey, kebanyakan kucing yang dekat sini Kak, akak bela ke atau ada yang hantar atau akak ambil? Biasanya memang akak rescue sendiri. Kalau ada yang hantar pun akan ambil kes yang kecemasan. Kecemasan maksudnya owner dia tak boleh jaga, macam kucing dia ada jumpa kucing tu accident, patah, so dia memang tak boleh jaga, itu akan ambil. Tapi untuk serahan kucing yang ada owner, selalunya akan memang tak ambil lah, sebab kita kekangan tempat. Sebab sekarang pun dah 168 ekor. So nak urus tu memang sangat-sangat mencabar sebenarnya. Okey, kalau macam sebulan tu Kak, untuk kos keseluruhan berapa yang akak perlu untukkan untuk makan, untuk rawatan kucing-kucing ni? Biasanya lah 1 bulan. Dulu ada 140 ekor saja. So sekarang bila dah bertambah 168 ekor tu, dalam 8K, 10K sebulan. Termasuklah sewa shelter, api air apa semua, makanan dia orang, perubatan, sebab ada yang FIP, ada yang FELW, ada yang kidney. Jadi kos untuk perubatan tu agak banyak lah. Okey, jadi mungkin akak ada untuk rawatan dan kos-kos ni, mungkin akak ada buat minta sumbangan ke, atau ada yang datang bagi sumbangan kat sini, macam mana? Akak boleh cerita sikit tak? Biasanya kalau tak mencukupi tu, akak memang akan buka sumbangan lah dekat FB. Tapi yelah sekarang dalam keadaan ekonomi sekarang, so kita dapat apa yang kita mampulah, yang selebihnya memang atas tanggungjawab kita sendirilah. Macam tu. Okey, mungkin akak boleh share sikit pada mungkin ada orang dekat luar yang nak bagi sumbangan ke apa, FB atau IG yang boleh diorang ni tengok untuk bagi sumbangan kepada akak kat sini. Okey, FB saya Diana Pak Din Sabak. TikTok saya pun sama juga, Diana Pak Din. So kalau ada yang nak bagi sumbangan, so boleh tengok dekat FB saya ataupun TikTok saya. Okey, terima kasih untuk perkongsian ni. Jadi pada anda semua, kalau rasa ada nak bagi bantuan untuk rawatan dan juga bagi makan kepada kucing-kucing ini yang memang saya percaya ramai sangat pecinta kucing dekat Johor, kat seluruh negara, boleh ke FB akak ni atau datang sendiri ke cat shelter di Kampung Melayu Majidi. Jadi ini saja dapat saya kongsikan untuk cerita pagi dari Johor. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, kita masih lagi nak bawakan kemeriahan Carnival Urban Youth 2023 dan juga sambutan ulang tahun KLFM ke-50. Dan sekarang ni di sebelah saya, wow, ini antara kenderaan yang menjadi tumpuan kepada sesiapa saja pengunjung yang hadir ke Carnival ini. Dan kepada yang mungkin dah bergambar ataupun nak bergambar nanti, jangan lupa hashtag kan Abang Gorgon, yang merupakan juga sebenarnya seorang pengaruh untuk Master Strike kita di Malaysia sebenarnya. Okey, dan sekarang ini kita akan bersama dengan pengarah program Malaysia Auto Fest 2023 ini, iaitu kita bersama dengan Mr. Dave. Hai Mr. Dave, apa khabar? Baik. Jadi Mr. Dave, aku pengarah untuk program ni. Apa objektif
Objektif Autofest kita kali ni? Objektif Autofest ni, ini dah tahun kedua kita buat Malaysia Autofest ni dekat Dataran Merdeka. Objektif dia untuk memupuk jati diri di kalangan pemuda lah. So kita boleh membentuk masyarakat yang agak cergas lah. Okey. Agak aktif lah. It's a motif lah. Jadi kami dikabarkan ada banyak kali juga dilakukan Autofest seperti ini. Jadi ini kali yang keberapa untuk tahun ni? Ini kali kedua, tapi sebelum ni kita buat menggunakan nama-nama lain. So Malaysia Autofest ni tahun kedua di Dataran Merdeka dengan bekerjasama dengan DBKL, Tourism Malaysia. So tapi tahun 2024 kita ada ajak lah nak buat besar lagi dekat Putra World Trade Center. Oh, okey, lagi besar lagi ya. Betul. Jadi untuk hari ini, Mr. Dave, berapa buah kenderaan yang terlibat untuk Semalam ada dalam 300 kereta. Okey. Hari ini dalam 300.5 lah, 350 bertambah kereta. lagi. Ya, betul. Okey. Jadi apa kriteria untuk kereta-kereta itu bersama-sama untuk dipamerkan dalam Mega Autofest ini, Mr. Dave? Kita ada macam-macam kriteria lah. Kita ada macam old school, ada macam sports car, lepas tu kita ada macam monster truck, ada macam BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, macam actually kita tak kira apa kereta. Janji ada minat, kereta agak ikut apa yang kita nak, kita dah boleh participate lah. Jadi dah berapa tahun sebenarnya Mr. Dave menganjurkan program seperti ini? Kalau ikutkan auto show atau motor show dah 10 tahun dah kita buat ni. Tapi sebagai individual saya terlibat dalam sukan pemotoran ni dalam 23 tahun. 23 tahun? Ya, betul. Lama tu. Jadi apa katanya, macam mana penglibatan awal Mr. Dave dalam bidang otomotif ni? I suka kereta lah daripada kecil lah. So I selalu nak buat something like this lah. Before I start to organize event, saya was a competitor also lah. I pernah compete dengan I punya kereta Asia Tenggara. Satu Asia Tenggara I dah pergi dah. I pernah menang more than 111 awards lah for my car. Around Southeast Asia lah. Okey, baik. Jadi terima kasih Mr. Dave untuk bersama kita waktu ini. Thank you. Dan kepada anda, saya kira waktu ini untuk kami di booth Mega Autofest ini, dan kepada yang berkesempatan, anda masih lagi boleh bersama-sama ke Carnival Urban Youth 2023 dan juga sambutan ulang tahun KFM ke-50. Jadi masih ada waktu, dan sekarang kita kembali bersama dengan Syafiqah dan juga Ridwan. Silakan. Jom bersama. Baiklah, terima kasih Azwan di bus kereta. Betul. Pameran kereta pada hari inilah. Jadi di Kuala Lumpur Urban Youth 2023 ni ada pelbagai program dan juga aktiviti menarik yang menanti anda. Hari ni hari terakhir, masih lagi berkesempatan untuk hadir ke sini. Jadi kalau kita lihat semalam ya Ridwan, ada macam-macam games lah. Hari ni pun ada lagi games. Ada tadi apa, Digimon lah. Lepas tu ada lagi e-sportnya. Cosplay pukul 12 kejap saja lagi, walaupun sekarang pun dah nampak macam pukul 12 tapi belum pukul 12, panas. Alhamdulillah cuaca kita mengizinkan untuk betul. KL Urban Youth ini diadakan sehingga tengah malam ini. Jadi pastikan kalau anda berkesempatan sila hadir ke sini. Jadi hari ini kita bersama dengan koordinator untuk program-program yang telah pun disusun sepanjang KL Urban Youth pada hari ini. Ya, saya bersama Ahmad Abdullah, penganjur bersama, dan juga Tuan Asmadi, iaitu koordinator program KL Urban Youth 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih baik panas daripada hujan. Ya, betul. Okey. Untuk hari ni, apa pengisiannya untuk games yang ada? Okey, untuk pengisian hari ni kita ada cosplay lah. Cosplay. Kalau e-sport pun masih berjalan lagi. Okey. Digimon pun masih berjalan lagi. So far ni ada tiga apa? Okey. Ada 3. Jadi kalau kita tengok sepanjang semalam sehingga ke hari ini, program itu disusun untuk menarik orang muda. Betul. Jadi idea-idea untuk menyusun program itu berada pada waktu ini itu datang daripada mana? Maksudnya kita akan selaraskan idea tu. Maksudnya program tu biasanya bermula, e-sport biasanya akan pasal jumlahnya ramai. So kita akan buat 2 hari. So lepas semalam dah bermula dah e-sport. So skateboard kita bermula daripada semalam. So hari ini cosplay. So program tu kita selaraskan dia, memang kita ikut daripada apa permintaan lah. Yang peserta-peserta yang akan ada dah booking itu semua. Adakah cosplay itu dalam bentuk pertandingan ataupun sekadar untuk memeriahkan pertandingan? Okey, kalau kita boleh lihat seluas-luas Dataran Merdeka ni memang penuh dengan aktiviti dan juga program. Kalau boleh kongsikan juga layoutnya bagaimana? Kalau di sebelah kanan kita ni ada apa di sebelah kanan? Di sebelah kanan tu adalah e-sport. Di sebelah kanan adalah e-sport. Jadi kepada pengunjung yang datang ke Dataran Merdeka yang nak menyaksikan pertandingan e-sport, terus sahaja di hujung sebelah sana. Dan di belakang ni ada pameran Digimon berada di mana? Okey,
Digimon kita berada di pameran. Digimon berada di pameran. Dekat situ pun ada interactive game. Oh. So maksudnya warga-warga kota yang datang di Dataran Merdeka akan boleh berinteraksi dengan interactive game tu lah. Kita ada sediakan juga. Dan ada juga maksudnya ada buku pameran. So maksudnya semua warga kota akan dapat menjelaskan apa yang berada di situ. Tuan selaku penganjur bersama, bagaimana dalam tempoh 2 hari ni impaknya? Saya rasa berbanding dengan sebelum-sebelum ni, kali ini mungkin lebih berjaya lah. Pasal dari segi kehadiran dan juga penglibatan dan satu ikhtiar yang baik kepada pihak DBKL. Kerana selain pada program-program yang sedia ada DBKL buat macam konsert dan selainnya, ini fokus pada sub budaya atau sub culture orang muda lah. So kita ada macam Cyprus, macam dia orang lawan-lawan rap battle. Dia ada B-boys, dia ada band kan. So benda-benda ni mungkin private banyak buat, tapi inisiatif DBKL ni satu benda yang saya rasa menunjukkan DBKL tidak melupakan generasi baru lah. Kita nak berikan sedikit pemahaman kepada generasi mungkin generasi bapak-bapak kita lah ni kan. Kenapa sebenarnya antara aktiviti-aktiviti yang dipilih tu seperti Cyphers, B-boy, bagaimana sebenarnya aktiviti macam tu boleh lagi meningkatkan pembangunan belia? Okay, basically macam sektor budaya ataupun subculture macam ni, kalau kita tengok daripada sudut negatif lah. Tapi kita picu benda ni ke arah yang positif. Sebagai contoh Cyphers, kita ada guideline dia. Maybe dari segi battle rap dia tu kita akan cerita pasal positive thing lah. Maknanya dia cerita pasal Kuala Lumpur, pasal perang, hentikan perang kan. Walaupun benda tu on the spot, but tema tu kita menggalakkan poin-poin yang bagus lah. Kalau kita tengok di barat, mungkin dia boleh bercakap apa saja. Kita walaupun program pada barat, tapi kita olah mengikut cara kita. So ini pada saya dia satu proses untuk tunjukkan bukan semua budaya remaja ni terlampau agresif lah, terlampau orang cakap macam tak sesuai lah. So kita olah mengikut kita punya kesesuaian. Dan jadi bagaimana dengan keterlibatan pihak lain? Kalau kita tengok di banner ada DBKL, pastinya ada cultural, arts, tourism and sport, dan pastinya tumpuan adalah visit KL untuk menarik pelancong-pelancong datang ke Kuala Lumpur. Semalam kami berada di sini bukan sahaja orang kita yang ada, orang Malaysia, malah menarik juga pelancong luar menonton battle rap battle kan, sebagainya. Bagaimana program-program sendiri mampu untuk menarik pelancong untuk hadir ke Kuala Lumpur? Apa yang saya nampak secara macam semalam kan, dia orang pun tak sangka kat Malaysia ni ada bakat-bakat yang B-boys yang sebenarnya kita dah ada tahap international tau. Memang dah menang macam-macam program international lah. B-boys dan Cyphers, kita pun rap scene kita yang ada yang macam Joe Flizzo ke apa, memang dah ada dalam circuit dunia lah. Def Jam pun buka kat sini dia punya company. So satu benda yang pada saya bukan sekadar budaya yang suka-suka lah, dah jadi satu industri yang positif dan cara kita lah. Tapi mereka kalau kita lihat banyak underground dan juga inisiatif DBKL untuk mengangkat mereka. Dan saya pasti ramai lagi yang berada di underground sebenarnya yang sedikit takut. Apa inisiatif DBKL untuk mengangkat mereka-mereka ini supaya ini platform yang kami berikan. Contohnya kalau anda menceritakan dinding, tidak, kami sediakan ada platform untuk buat grafiti dan sebagainya. Pandangan saya term underground ni maybe pasal dia orang tak pergi mainstream lagi. Basically semua musician pun ataupun rapper atau apa ni, dia berasal daripada scene yang independent. So bila dia pergi in surface, dia dah consider asal saja daripada underground. Tu mungkin dia punya journey dia orang lah ke underground tu. Tapi satu hari bila dibuka peluang, dia boleh jadi satu kerjaya dia orang, dan bukan lagi maybe etik dia memang masih underground lah, tapi dari segi penyampaian for sure lah dia ikut semua masa. Dan macam kalau kita tengok grafiti dulu, mungkin orang cakap grafiti ni conteng dinding, satu vandalism tau. Sebenarnya satu karya seni tau. Kalau kita tengok karya-karya grafiti ni bukan senang nak buat tau. Sekarang dah diiktiraf bukan saja di Malaysia. Kalau kita pergi tengok serta-serta bangunan di Kuala Lumpur atau di Penang contohnya kan, dia jadi satu tarikan pelancongan. Orang datang nak ambil gambar pasal ada gambar contengan kat belakang ke apa. Kita olah benda ni jadi satu benda estetik lah, bukan sekadar lukisan yang tak punya makna lah. Dan dari segi pengisian tema pun kita ambil tema
tema-tema yang positif lah tentang Kuala Lumpur, tentang Malaysia, tentang keamanan dan sebagainya. Kalau kita tengok semalam rap battle itu juga dia memartabatkan bahasa Melayu. Dia tak ada guna bahasa Inggeris, tak ada. Memang sepenuhnya bahasa Melayu. Jadi kita pun yang penonton ni teruja jugalah menyaksikan rap battle. Saya dengan Ridwan macam kali pertama semalam tengok rap battle. Kalau suruh kita mungkin kita tak biasa. Kita memang 2-3 kucing berlari. Itu je lagi. Tapi kekreatifan mereka itu dapat ditafsirkan dan juga dipersembahkan di atas pentas. Semalam pentas utama itu digunakan untuk rap battle kan. Dan malam ini jangan lupa untuk saksikan konsert KL Big Gig 2023. Ya, selain daripada di PKL, RTM, siapa lagi pihak yang terlibat dalam menjayakan KL Urban Youth 2023? Biasanya kalau untuk kita di BKL, kita cuma panggil penganjur-penganjur bersama lah. Maksudnya daripada yang buat e-sport, yang buat cosplay, pakar dalam bidang masing-masing lah. So kami akan combine, kita bincang bersama dan kita jadikan program ni ada satu. Pasal KL Urban Youth dah 3 dah. Sebenarnya dah sisi yang ketiga. Okey. Dulu pertama pada tahun 2000 sebelum Covid 2018. Lepas tu 2000 selepas Covid kita tambah 2021. So kali ni 2023. Ya, dan tiga-tiga ni di tempat yang berbeza-beza dan akhirnya betul, pada tahun ini berada di Dataran Merdeka. Kita nak tunggu pula untuk tahun-tahun depan kepada perancangannya mungkin dah ada ataupun lokasinya berbeza di Kuala Lumpur. Perancangannya kami akan buat 2 kali setahun. 2 kali setahun? Maaf. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kalau 2 kali setahun, mungkin kita boleh masuklah 2 tahun akan datang. Tapi adakah KL Urban Youth itu konsep Urban Youth itu akan dibawa setiap tahun ataupun mungkin konsepnya akan ditukar juga? Tak, kami akan kekalkan konsep urban untuk rakyat-rakyat muda. Muda untuk belia, untuk kita inilah platform untuk belia. Dia mengekspresikan diri dia untuk pasal kita bagi platform untuk anak-anak muda. Pasal dia orang pun kadang macam skateboard. Kadang kesian dia orang pergi tempat lain ke mana kan. So kita bagi platform untuk dia mengekspresikan diri dia. Ekspresikan bakat dia semua. Okey, selain daripada kita berada di sini untuk KL Urban Youth 2023, malam ni kita ada konsert KL Big Gig. Dah pun kita bicarakan tadi, jangan lupa boleh saksikan melalui saluran OK tepat jam 9 malam. Kita juga berada di sini bersempena dengan KL FM ulang tahun ke-50. Jadi kalau anda nak kenal DJ-DJ KL FM yang sentiasa mewarnai anda seawal jam 6 pagi sehinggalah 12.30 malam, anda boleh datang ke Dataran Merdeka ini untuk bersama dengan DJ-DJ kesayangan anda. KL FM sebentar saja lagi kita akan bawakan semua. Tapi KL FM ada booth tersendiri di sana. Anda boleh tengok mereka ber-on air lah di booth tersebut. Mungkin sedikit harapan daripada pihak DPKL dan juga pihak Cik Abdullah sendiri terhadap penganjuran ini dan penganjuran pada masa akan datang. Kita mulakan dengan Cik Ismadi. Silakan. Kita pun berharap akan dapat bekerjasama dengan RTM, KLFM semua untuk program-program yang akan masa datang lah. Itu memang harapan kami lah. Kalau kita dapat bekerjasama. Saya secara peribadinya berterima kasih lah kepada DBKL kerana menyokong aktiviti orang muda ni. Dan seperti biasa, maybe kalau ada peluang di masa akan datang, kita akan improvekan lagi. Pasal culture ni dia berubah-ubah juga tau. Maybe sebelum ni beatbox naik. Sekarang dia dah jadi, maybe dia ada input-input yang baru lah. So benda ni akan berevolusi kira ikut trend semasa jugalah. Tapi kita akan buat dengan cara kita, cara Malaysia yang menjaga tata susila dan tidak sesuai lah pada semua lah. Dan saya rasa ini satu peluang yang baik untuk orang muda juga. Walaupun trend itu sentiasa berevolusi, tapi kita masih lagi tidak meninggalkan adab dan juga budaya yang kita bawa di Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Ahmad Abdullah, penganjur bersama, dan juga Tuan Asmadi selaku koordinator program KL Urban Youth 2023. Tapi kita nak sama-sama merasai kemeriahan KLFM ke-50 sambut ulang tahun KLFM ke-50. Macam mana? Orang kalau birthday ni dia kena ada kek ke? Yang kita nak sambut pada DJ-DJ KLFM serta bersama dengan pengurusan KLFM. Tanya diucapkan kepada anda semua mewarnai Kota Raya Kuala Lumpur. Ini kek untuk kita semua Sedikit-sedikit harapan mungkin Eva ke siapa? Okey. Kita mulakan dengannya. Puan, silakan. Saya mengambil kesempatan inilah. Yang pertamanya saya mengharapkan
program sambutan ulang tahun KLFM yang ke-50 ni yang akan berakhir dengan hari ini ada 2 pit stop lagi, pit stop 4 dan pit stop 5. Jadi saya mengharapkan kedua-dua pit stop ni akan berakhir dengan lancarnya, dan saya juga ingin mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan kepada semua, kepada penaja kerjasama strategik kita di BKL, kepada tim SPM juga. Yang saya rasa sama-sama meraihkan sambutan ulang tahun KLFM yang ke-50 dengan mengadakan penerbitan SPM di sini, dan juga kepada tim-tim teknikal, kepada OB, tim lampu, tim lighting, kebanyakan tim set. Maaf yang saya tak sebut, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua saya punya anak buah tim KLFM yang saya rasa tak tidur daripada 3 hari bulan. Wah. Saya ada masa lagi. Saya kata besok je boleh tidur. Kita ada masa lagi. Kita nak kenalkan seorang demi seorang lah. DJ KLFM. Kita suruh dia biasanya dekat corong radio je. Kita suruh dia cakap lah Mula-mula DJ Azwan, siapa tak kenal. Saya Putra Azwan. Bersama hari ini. Yes. Okey, sila. Saya Ashila Ashura pukul 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Wow. Saya Endayana 10 pagi 1 tengah hari. Hai KL. Baik, saya Epi Syafiq, di Neon KL 8 malam hingga 12.30 malam. Hai, saya Mimi Wala. Bertugas di sepanjang hari lah gitu. Boleh. Ada belakang. Dia sebab tinggi dia dekat belakang. Hai, saya Zima, segmen Rentak Pagi KL 6 hingga 10 pagi. Sebelah sini ada lagi ya? Okey, sini. Eva. Hai, saya EJ atau nama penuhnya Eva Nurzila. Tapi panjang sangat kan. Jadi EJ Siduri. Saya lah dan partner saya di sebelah saya ni. Satu-satunya pokok yang boleh berkata-kata di Kuala Lumpur. Sulastri di sini. Kenangan lalu Kuala Lumpur, Memory His KL. Ni otak-otak ni. Hai, saya Riz. Nadi Kota KL 1 hingga 4 petang. Jumpa anda, alright? Dan saya Aiman Sabri, your brother, Rentak Pagi KL bersama dengan Zima tadi itu 6 pagi hingga 10 pagi. Okey. Seorang lagi, Wan. Ada seorang lagi? Dan saya Baba Ray. More sikit. Okey, sekarang masanya untuk kita potong kek untuk KLFM ulang tahun yang ke-50. Tahniah diucapkan kepada semua. Okey, silakan. Kita nak nyanyi lagu apa ni? Happy birthday lah. Kuala Lumpur. Silakan. Mereka lebih pakar dalam bidang nyanyiannya, DJ tersebut. Okey. Tu lagu tu kejap lagi. Tapi nak potong kek sebelum, ni. itu lagu kejap lagi. Okey. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to KLFM. Happy birthday to you. Mana? Kami nak ucapkan terima kasih kepada Hotel Royal Sulan Teka. Dan selepas ini DJ yang bersuara lunak merdu ini akan menghiasi dan juga mengakhiri Selamat Pagi Malaysia dengan nyanyian lagu Kuala Lumpur. Ya, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami bermula jam 8. Kami berada di Dataran Merdeka ini bersempena dengan Kuala Lumpur Youth Urban 2023. Jangan lupa malam ini guys, KL Big Gig 9 malam. 9 malam. Kalau tak dapat menonton secara langsung di Dataran Merdeka, pastikan anda duduk di depan TV okey. Kerana apa? Konsert pada malam ini sungguh istimewa. Gabungan orkestra DBKL dan juga RTM seramai 50 orang akan mewarnai ulang tahun KLFM yang ke-50. Selepas ini ada lagu menarik untuk anda daripada DJ KLFM, itu lagu untuk Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda semua. Okey, kalau dah boleh menyanyi, kita silakan kepada anda semua. Dan juga terima kasih kepada semua tim penerbitan SPM, Syafiq Adri dan juga pembantu penerbitan, juru kamera dan juga semua yang menjayakan Selamat Pagi Malaysia edisi khas pada hari ini sempena dengan ulang tahun KLFM yang ke-50. Dan jangan lupa sempena juga dengan KL Urban Youth 2023 dan pastinya pada malam ini KL Big Gig 2023 ulang tahun KLFM yang ke-50. Dan yang penting dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Jadi kami tinggalkan anda bersama dengan DJ KLFM bersama dengan lagu mereka, lagu untuk Kuala
Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda semua. Saya Siapa yang menyanyi? Siapa yang menyanyi? Saya semua sekali. Paling hebat semua sekali. Okey. Kita boleh? Kita boleh tinggalkan mereka saya dengan... Saya dan ini Ridwan Mustafa. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okey, silakan. Siaran ini untuk anda semua. Untuk Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Hotel Royal Chulan The Curve dengan kek yang cantik ni. Jom. Kuala Lumpur. Terbenam mentari, malam menjelma lagi di kotaku berkelipan. Masa untuk berhiburan bersama kawan-kawan. Meronda melihat manusia beza tapi sama saja. Dari maluri ke bangsa, gombak ke damansara. Kuala Lumpur, kau yang tak pernah tidur, menjaga mimpi yang luhur. Kota rayaku, kota 1001, abadi di jalanmu. Berhenti di Ampang, makan sebelum pulang kerana subuh kan menjelang. Esok kita bangun lagi, cari sesuap nasi. Kuala Lumpur, kau yang tak pernah tidur, menjaga mimpi yang luhur. Kota rayaku, kisah 1001, abadi di jalanmu. Malam ni bro, ya. Kuala Lumpur, kau yang tak pernah tidur, menjaga mimpi